Dah ke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Oh, kita belum masuk lagi. Okey, tak apa. Salam sejahtera, salam hormat, salam COVID-19. Okey, kita hari ini bersiaran sedikit. Kita akan membincangkan beberapa perkara tips memburu kerjaya ketika penularan wabak COVID-19 bersama saya, host yang tidak asing lagi, Puan Nurul Hayati. Apa khabar Puan Nurul Hayati? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dapat bersiaran sekali lagi daripada Kluster Kerjaya Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Saya Nurul Hayati binti Jamil akan bersama-sama dengan rakan sekerja iaitu Encik Muhammad Zamrin bin Siran untuk membincangkan bersama-sama dengan anda pada pagi ini tentang tips memburu kerja ketika penularan wabak COVID-19. Ya, topik ini tidak asing lagi untuk kita bincangkan kerana dia sangat menarik bagi para belia di luar sana, graduan-graduan dan juga mahasiswa yang ingin mencari ataupun input-input yang berguna untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimana cara ataupun kaedah-kaedah yang perlu dibuat ataupun yang perlu diambil dalam proses mencari kerja. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen dan juga share kita punya sesi dialog profesionalisme kerjaya pada hari ini untuk kita dapat war-warkan dan sebarluas kepada belia di luar sana ataupun saudara mara kita dan sebagainya. Silakan Cik Wak. Okey, untuk makluman, program pada pagi kali ini bukan saya menjadi panel untuk program kita pada hari ini, tetapi kita ada jemputan khas yang tidak asing kalau mereka yang mengikuti Instagram ataupun YouTube Mak Lutfi. Mereka ni, dia ni, tetamu kita ni bukan asing lagi dalam bidang kerjaya, memburu kerjaya. Dia bergerak se-entire Malaysia, maksudnya utara, timur, selatan, barat. Dia dah pergi pun kawasan-kawasan yang dia berbakti menyumbangkan ilmu dan kepakaran yang dia ada. Untuk lebih lanjut mengenali tetamu kita pada hari ini, mungkin Puan Nurul boleh kongsi sedikit tetamu kita, siapa yang calang-calang orang yang tidak asing di kalangan warga Malaysia, terutama kalangan belia yang kita tahu rata-rata pada hari ini terkesan akibat daripada COVID-19, ramai yang dibuang kerja, diberhentikan kerja, hilang mata pencarian. Dan saya percaya topik pada hari ini satu topik yang sangat-sangat orang di luar sana, terutamanya belia, mencari bagaimana kita nak improve dalam diri, bagaimana nak dapat kerja, bagaimana nak cari peluang yang lebih baik daripada yang kita ada pada hari ini. Okey, silakan Puan Nurul. Siapa panel kita? Baik, kita sangat-sangat bertuah kerana panel jemputan kita sudi untuk menerima undangan daripada ILIT KBS. Beliau ialah Encik Nik Akmal Afif bin Nik Uthman, seorang perunding kerjaya profesional daripada Training Cube International Sdn Bhd. Apa khabar Cik Nik? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Puan, Tuan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Cik Nik kerana sudi untuk memenuhi undangan kami di ILIT KBS. Okay, saya akan bacakan sedikitlah tentang latar belakang diri panel jemputan kita iaitu Encik Nik Akmal Afif. Beliau merupakan seorang pelatih profesional dalam bidang kepimpinan dan juga imej profesional. Okay, mendapat pengajian formal dalam Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal daripada UTP iaitu Universiti Teknologi Petronas. Berpengalaman lebih 8 tahun dalam industri latihan dan perkara ini memberikan kelebihan dalam kematangan konten dan penyampaian beliau. Okay, sekarang ini beliau berkhidmat sebagai Ketua Division Career Cube di Training Cube International Sdn Bhd dan berpengalaman lebih 12 tahun dalam modul dan juga latihan pembangunan soft skill. Okay, Encik Nik juga mendapat pensijilan sebagai Certified Professional Image Consultant, Career Consultant dan Behavioral Goals Interview Skills. Dan memang kata
Encik Zamrin sebentar tadi, beliau bukan calang-calang orangnya. Perkongsian beliau mendapat liputan media secara meluas seperti rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah, rancangan MHI TV3 dan juga Syariah Meja Bulat TV3. Jadi kita sangat bertuah ya kerana dapat untuk bersama-sama dengan Cik Nik pada hari ini, dan kita akan teruskan lagi dengan topik yang kita akan perbincangkan, yang kita akan sama-sama dengar perkongsian daripada Cik Nik. Okay, seperti mana yang kita sedia maklum, umum mengetahui bahawa Malaysia mula melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP pada 18 Mac yang lalu bagi membendung penularan COVID-19. Okay, banyak syarikat terpaksa berhenti beroperasi sepanjang tempoh PKP dikuatkuasakan. Okay, menurut satu kajian oleh Malaysian Institute of Economic Research, dianggarkan 2.4 juta pekerja Malaysia akan hilang pekerjaan pasca COVID-19. Dan juga satu research yang lain daripada Malaysian Employers Federation, sebuah persekutuan majikan-majikan pula menjangkakan kira-kira 1 juta pembuangan pekerja berlaku pada tahun ini. Jadi senario ini sangat-sangat membimbangkan, terutamanya kepada golongan-golongan muda yang baru saja tamat pengajian di Institut Pengajian Tinggi. Okey, jadi rentetan itu kita nak bertanya kepada panel kita tentang tajuk kita, tips memburu kerja ni. Kalau boleh Encik Nik dapat jelaskan dengan lebih lanjut, apakah sebenarnya tips-tips memburu kerja, dan kalau kita dapat senaraikan tips-tips ini mengikut kepentingan ataupun keutamaannya. Silakan Encik Nik. Okey, baik. Terima kasih Puan Hayati, Tuan Zamir kan, dan juga pihak Ailit lah daripada KBS Malaysia untuk jemputan. Panjang baca profil, segan saya. Okey, baik. Orang hebat Cik Nik. Baik, tuan-tuan dan Cik Puan, kalau boleh siapa yang menonton, soalan tu sebenarnya saya terima soalan awal daripada pihak penganjur ada lebih banyak, lebih kurang 30. Banyak betul. Dan soalan tu sangat berkualiti, which is sangat bagus, dan saya sediakan beberapa slide untuk jawab sedikit sebanyak tentang soalan tersebut. Boleh saya tunjukkan slide ke? Boleh, silakan Cik Nik. Alright, saya buka slide sekarang. Baik, sambil-sambil itu saya perasan dekat ruang komen ramai yang berkongsi daripada mana bagus. Seluruh Malaysia betul. daripada UK pun ada. So selamat datang, boleh kongsi live ini kepada di Facebook anda supaya lebih ramai yang dapat notification dan juga dapat input. InsyaAllah kita akan kongsi banyak perkara hari ini dalam tempoh masa yang terhad. Mana-mana yang sempat kita kongsi, dia bukan sekadar tip tapi dia adalah asas dalam kita memburu kerja. Okay. Kalau kita tanya tip, dia macam orang nak tip ni orang kata nak shortcut kan. Sebenarnya dia tak ada shortcut, dia ada asas-asas yang perlu betul dulu. After that baru kita boleh nak cari shortcut ke sebagainya. Asas kena betul. Baik, mari kita perbetulkan asas sama-sama. Tuan-tuan, secara ringkas, saya kira Puan Moderator dah perkenalkan saya dengan sangat jelas tadi. So tak perlu saya perkenalkan diri lagi sekali. Dengan izin, slide dia agak delay dalam masa 15 saat. Okay. Jadi saya bercerita dulu. Baik. Benda pertama, dalam mencari kerja, memburu kerja, seperti saya sebut tadi, sebelum saya pergi kepada tips, saya nak pergi kepada asas. Asas dia adalah cari kerja bukan berkisarkan tentang buat resume, tak. Dia bukan berkisarkan tentang buat LinkedIn, tak. Dia bukan berkisar tentang kita daftar job portal, kemudian kita apply kerja, klik, apply, tak, bukan. Itu hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada proses buru kerja. Di pihak CareerCube, kami ada 4 fasa yang kami memburu, lebih kurang sama dengan apa yang dibawa oleh Talent Corp dengan izin. Di bawah HRDF, Talent Corp kami juga bekerjasama dengan baik. Menerangkan proses fasa nak buru kerja ada 4 fasa. Fasa ketiga baru sembang pasal resume. Tetapi fasa pertama adalah tentang kenal diri sendiri. Fasa pertama yang warna hijau iaitu kita sebut sebagai self-aware. Kita kenal diri. Kenal diri macam mana? Inilah yang pelajar tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 5 masuk universiti, kaunselor buat inventory minat kerjaya, Holland Code, RISEC Code, inventory kecenderungan minat, warna dan sebagainya.
anda buat MBTI, Mc-Brier test, silakan. Itu adalah self-aware. Kenapa? Nak tahu anda minat apa, kecenderungan anda apa, intelijen anda apa. Sebab intelijen dalam dunia bukan IQ. Dia ada 9 lagi intelijen. Ada spiritual, linguistik, number, fizikal dan sebagainya. So, we would like to know di mana kelebihan kekuatan calon, peserta, pelajar, murid dan graduan. Kenapa? You need to know your strength. Kena tahu kekuatan anda, nilai anda dekat mana supaya cari kerja kena dengan minat, kena dengan kekuatan, baru kita enjoy. Bukan kerja sekadar dapat gaji hujung bulan seronok tapi satisfaction tak ada, hari Isnin, Monday blues, tarik kaki pergi kerja. Tak nak. Kenapa? Productivity anda bekerja berkait rapat dengan kepuasan anda bekerja. Orang yang puas bekerja pasti productivity tinggi. Bila productivity level force dalam negara tinggi, secara langsung dia akan contribute kepada GDP negara. Ini growth theory dalam ekonomi. Simple. So each one of us menyumbang kepada ekonomi negara. Kena ingat benda tu. Kita tenaga kerja dalam negara menyumbang kepada produktiviti negara, ekonomi negara, GDP dan sebagainya. Basic. Sebab itu kena kenal diri sendiri. Jangan main hantar resume bodoh asalkan dapat kerja. Tak. Itu bukan cara dia. Baik, itu fasa pertama. Fasa kedua yang warna kuning ini adalah market aware. Apa maksud market aware? Kita tahu pasaran semasa macam mana. Kalau selepas COVID ni, sektor mana terkesan, sektor mana yang buat untung, contoh ada sektor yang buat untung, positively impacted. Dan sektor mana yang barely surviving, yang dengan izin bahasanya mungkin terpaksa berhenti beroperasi, tukar modus operandi dan sebagainya. So kita kena tahu kenapa, supaya kita boleh apply unjuran dalam 3-4 tahun lagi, dia market dia okey. So kita boleh apply, kita boleh sambung belajar dalam bidang tersebut. Itu market aware. Barulah fasa ketiga yang warna biru ini, iaitu kita bina kita punya branding, iaitu sama ada online ataupun offline. Offline adalah dengan resume, cover letter. Kalau online dengan job street, LinkedIn, Facebook, online presence, being visible and searchable. Itu adalah fasa ketiga. Dan fasa keempat adalah mencari pengalaman. Sebab itu graduan di universiti biasanya ada internship. Biasanya di politeknik dan sebagainya ada WBL, work-based learning. So itu adalah pengalaman. So 4 fasa ini akan melengkapkan perjalanan nak cari kerja. Kalau anda fokus cari kerja, buat resume yang akan dapat kerja, percaya tak percaya, bila dapat kerja anda akan komplain. Tak seronok sini, tak puas masalah dengan staff masalah dengan bos aku tak minat kerja ni. Kenapa? Anda sekadar tibai saja dapat kerja. Which is not. Benda itu rugi untuk anda sebagai individu pemburu kerja, dia juga rugi untuk syarikat. Syarikat dah invest duit nak cari pekerja, buat iklan, invest masa, interview lagi. Tiba-tiba dapat anda dah bagi latihan, bagi training. 3 bulan berhenti, 4 bulan berhenti, 8 bulan berhenti. Which is dua-dua pihak rugi, masa membazir, tenaga membazir. So that's why perjalanan ini penting. Tuan, zaman sekarang zaman terdesak. Betul? Zaman terdesak. Tetapi tidak menghalalkan kita untuk orang panggil tibai dengan izin. Tibai je, asalkan dapat. Ya, asalkan dapat. Tetapi pastikan skill yang kita dapat waktu bekerja adalah skill yang kita mahu. Pastikan environment yang kita nak adalah environment yang kita mahu. Itu dia punya rule. Boleh? Cik Nik, boleh saya nak interrupt sikit? Boleh. Kalau Cik Nik katakan tadi, peringkat awal untuk sebelum ke alam pekerjaan, yang pertama adalah minat. Betul? So sekarang ni dalam proses budak lepasan SPM yang sedang masuk ke universiti, UPU apa sebagainya, adakah proses minat ini bermula daripada peringkat awal pembelajaran? Maksudnya sebelum aku nak jadi orang macam ni zaman kerjaya, adakah sekarang ni aku nak belajar yang aku minat? Sebab sekarang pun kita percaya dalam kalangan kita punya viewer ataupun penonton kita pada hari ini, ada kalangan mereka adalah mereka yang baru lepasan SPM, yang tidak bekerja ataupun belia, yang masih akan melanjutkan pelajaran. Adakah peringkat fasa pertama itu minat meletakkan pokok kepada untuk aku nak belajar apa dalam universiti pada ketika awal ini? Gitu. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan yang sangat baik. Ideal case adalah anda kenal minat, kenal kekuatan, anda jumpa subjek ataupun jurusan yang betul, kemudian anda tahu market, anda tahu syarikat mana anda nak explore, anda apply syarikat tersebut, bina skill untuk kerja syarikat tersebut dalam bidang tersebut, akhirnya berjaya masuk dalam syarikat tersebut, anda kekal dalam syarikat tersebut, sepanjang 40 tahun bekerja, pindahlah dalam 3-4 kali syarikat. Jadi itu ideal case. Tetapi kita faham ideal case tidak berlaku di mana-mana.
So proses mencari minat ni tuan-tuan cik puan, dia tidak selesai tingkatan 1, tidak selesai tingkatan 5, tidak selesai zaman asasi, pra-universiti, kadang-kadang tidak selesai zaman universiti pun, masih lagi tercari-cari. Oleh itu pesanan adalah dedahkan diri anda dengan tools-tools begini. Tetapi tidak bermakna aku kena tahu minat dah. Jangan compare hidup kita dengan hidup orang lain lah. Kadang-kadang kita kena terlibat dalam bidang tu, baru timbul minat. Sebab minat ini kecenderungan personality dia boleh berubah. Dalam kajian psikologi pun dia boleh berubah berdasarkan pendedahan yang kita dapat. Oleh itu, fasa ini kita kena lalui. Tapi saya tidak meletakkan, by tingkatan 5 nak masuk universiti, wajib kena minat dah. Ada orang jumpa minat, boleh discover diri dia. Ada orang masih lagi terkapai-kapai mencari-cari kenapa tak cukup exposure. So, dia hanya buat ujian, test sebagai guidance. Dia macam Waze. Waze cadang jalan kena pergi kanan, pergi straight, guna jalan lampang contoh. Tapi kita tak nak jalan lampang, nak guna jalan Tun Razak pun boleh, tak salah. So, sama juga dengan inventory minat kerjaya, test-test self-aware ni, ia adalah tools untuk pandu kita. Dia suggest kita jalan yang, ini jalan yang untuk kita pilih. Tapi kita rasa macam, I cannot go lah, nak cuba yang lain, boleh, tak ada masalah. So, kalau nak kata pokoknya betul, ideal case-nya adalah bermula dengan minat, explore. Tetapi minat ini kena faham, ada orang bertemu awal, ada orang bertemu lambat, ada orang tak jumpa-jumpa, sampailah dunia bekerja, baru dijumpa. Itu perjalanan masing-masing. However, basic dia adalah kita kena suka apa kita buat dan juga kita buat tu benda yang dalam kekuatan kita. Kalau kita jenis people skill, jenis suka bergaul dengan orang, mesra rakyat, ala-ala YB kan, maka pergi kerja yang bersifat jumpa orang. Kalau kita ni jenis seorang yang sangat teliti, proses oriented, step by step, kena buat satu ikut SOP, maka kita kena pergi kepada analitik, kepada lab, kepada research dan sebagainya. Atau kita ni seorang yang sangat critical, kau punya critical, so kita boleh jadi contoh policy maker ataupun kita boleh jadi R&D juga, buat research, kita kaji benda yang sedia ada. So kita kena tahu kekuatan. Biasanya kekuatan individu tidak berubah, minat boleh berubah. So the ground rule is there lah tuan. Moga menjawab soalan. Okey, saya terpanggil untuk nak mengutarakan kepada Encik Nick ya, sebab kita sebut tentang minat, kena kenal diri dan sebagainya. Jadi sering kali juga kita jumpa isu berkaitan dengan mahasiswa ataupun pelajar kita ni yang berada dalam situasi seperti ini, iaitu dia minat lain, terpaksa belajar lain dan juga bekerja bidang yang tak ada kena-mengena dengan apa benda yang dia belajar ataupun yang diminat. Jadi kadang-kadang situasi ini menyukarkan dia dan dia masih lagi tercari-cari dia punya minat dan dia confused dengan apa yang dia tengah bekerja sekarang ni, sama ada dia nak teruskan dengan pekerjaan ni sekarang. Sebab kita dalam suasana hari ini kadang-kadang mahasiswa ni dia tak boleh memilih pekerjaan kan. Jadi dia bekerja dengan ruang ataupun peluang yang dia ada, tapi dalam masa yang sama dia tak minat. Jadi kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara untuk kita nak bantu belia-belia yang menghadapi isu seperti ini. Cik Nick. Okey, baik. Pertama sekali, menjawab soalan minat ni dia tak habis kalau kita cakap cari minat. Tak, dia bukan sekadar mencari, dia perlu buat. Kalau kita sekadar Google, baca, buat test, tak buat, dia takkan jumpa minat tu. Sebab minat tu dia perlu dengan exposure dan pengalaman. Okey, baik. Itu yang pertama. So bagi tuan-tuan, adik-adik, rakan-rakan yang masih lagi aku tak minat, tak sure minat apa, anda kena buat. Ambil personality test tu, tools tu, dia kata anda ni cenderung orang ataupun cenderung skill, cenderung creative side. So kena buat dan explore. Ambil hobi, ambil part time, ambil projek, NGO, buat. Daripada situ baru kita boleh cop, memang aku minat. Ataupun kita boleh cop, aku tak kena dengan ini. Baru kita boleh sahkan. Selagi mana kalau kita sebut sebagai mencari, baca ini, sembang, dia takkan jadi. Dia kena ada exposure, pengalaman dalam bidang tersebut. Then we can verify, aku okey tak okey bidang. So kalau nak menjawab soalan puan tersebut, dah belajar bidang lain, kemudian kerja bidang lain. Okey, baik. Kerja bidang lain, job scope lain, saya suka untuk ambil big picture dulu. Anda umur 20, anda umur 18, anda umur 17, anda 22, baru grad. Okey, apa end result dia? Hujung jalan nak jadi apa? Ataupun bahasa mudah dia lah, nak pension umur berapa? Ini dalam sesi kerjaya saya akan sebut dah, nak pension umur berapa? Saya tahu dia akan berubah, pasti akan berubah. Tapi at least sekarang kena ada dulu. At least nak pension contoh jadi vice president, contoh. Nak jadi KSU lah sebagai contoh, masuk PTD sebagainya. Okey, itu contoh.
So apa step untuk dapat level vice president, jadi KSU, jadi manager ke sebagainya, kita reverse. So kita kerja dalam bidang yang kita kurang minat. Soalan dia, apakah skill yang kita dapat dalam bidang A yang kita kata tak minat tadi menyumbang kepada end result? Contoh nak jadi vice president education dekat Petronas contoh. Nak jadi KSU dekat KBS contoh kan. Jadi PTD lah, jadi PTD. So apakah aku bekerja di company A ni memberi skill untuk aku jadi PTD nanti? Apakah aku bekerja di company A ni memberi aku peluang network untuk jadi PTD nanti? Apakah aku kerja di company A ni memberi aku knowledge untuk aku jadi PTD nanti? So, walaupun kita bekerja dalam bidang position, nama dia pelik-pelik, walaupun contoh sales ninja, saya pernah jumpa, jadi salesperson je tapi dia bagi sales ninja. Tak berkait, kita belajar bidang syariah contoh, kita belajar engineering, kita belajar arkitek sebagai contoh, kita belajar business, tiba-tiba jadi sales. Ataupun jadi marketing, ataupun benda jadi admin, HR, tak berkait. Soalan saya, tolong tengok job description, tengok environment syarikat, peluang yang ada, skill dan juga networking, knowledge, attitude, exposure, apakah dia membantu menyumbang kepada end result anda. Kalau menyumbang, silakan. Kalau tak menyumbang, tolong pilih baik-baik. So in the end, tak ada masalah pun kalau anda kerja bidang yang tak berkaitan, sebab sekarang benda itu dah jadi semakin normal dah. Okay. Dengan izin, dulu mungkin 10% je belajar lain, kerja lain. Sekarang benda tu terlampau normal. Kalau berdasarkan sembang-sembang, saya boleh katalah 40%, 30% orang yang habis tak kerja bidang yang belajar, especially pelajar engineering. Engineering satu research adalah antara kursus yang paling bekerja bukan dalam bidang engineering, yang paling banyak melencong. Engineering. Okay. Mungkin ada pengalaman sendiri Cik Nick ya. Maksudnya di sini walaupun bekerja dalam bidang yang tak ada kena-mengena dengan pembelajarannya di IPT, jadi pengalaman yang dia dapat itu dapat digunakan pada masa yang akan datang ataupun dalam kerja-kerja yang lain pada kemudian hari kan. Asal kena dengan dia punya end target result, and big target hujung sekali tu. Ya. Saya sedikit setuju, bukan sedikit setuju, banyak setujulah dengan Cik Nick. Sebagai contoh, saya ambil jurusan hubungan antarabangsa dalam universiti di tingkat degree, lepas tu buat sambungan master saya. Tetapi dalam bidang yang saya alami sekarang tidak sama kena-mengena dengan apa yang saya alami. Tapi adalah tersebut sikit apa yang dikatakan oleh Cik Nick. Okey Cik Nick, kita boleh teruskan. Boleh. Dengan sekarang ni orang tercari-cari macam mana nak apply kerja ni. Kat mana aku nak apply kerja, sebab peluang tu ada pada kerajaan umumkan tentang teraju, tentang inisiatif yang kerajaan umumkan pada hari, banyak sangat inisiatif. Tetapi aku ni nak kerja kat mana? Dia tak masih tercari-cari. Kalau aku pergi hantar resume pada company ni, company A, mungkin dia sekadar hantar resume ataupun video resume dan sebagainya. Cik ni faham lah, mungkin dalam bidang kerja rekrut dia dah alami benda ni. So sekarang ni, dalam fasa sekarang ni, orang macam cari-cari macam mana aku nak apply kerja, macam mana aku nak apply. Mungkin ada tips daripada Cik ni. Okay, baik. Macam mana nak apply saya pergi dalam dunia bekerja ni, dalam level force dengan izin, dia ada tiga saya kategorikan tiga yang mudah faham lah. Pertama kita sebut sebagai low skill job, medium skill job and then high skill job. Tiga-tiga ni area tempat cari berbeza. Bagi low skill job, kebiasaan dia tak perlukan online resume pun. Kita just apply direct kepada syarikat, ada poster, ada banner, ada pamphlet, kadang kita sebar melalui WhatsApp group. Itu low skill job. Ataupun kerja-kerja freelance yang melibatkan tak perlu professional cert. Contoh jadi rider. Ada perlu cert, tak perlu. Kadang rider sekarang kalau tak ada lesen motor pun ada dah boleh berjalan dah. Walker kan. Alright. Yang medium skill job dan juga high skill job ini memang memerlukan permohonan secara online. Dia sudah masuk dunia, kita sebut sebagai dunia bisnes, dunia corporate. So dia memerlukan profil online, kena fokus pada pembuatan resume, networking secara offline ataupun online. So platform nak cari ni tuan-tuan, kalau dengan izin kita buat aktiviti sikit boleh sini? Boleh. Tuan-tuan dan Cik Pan, kalau boleh anda tinggalkan komen-komen di ruang Facebook di mana anda apply kerja. Saya pun nak tahu, kalau boleh kita kongsi juga, kadang-kadang ada tempat yang mereka cari yang kita tak pernah kedengaran. Okay, tak ada masalah. Kita punya view ni agak 15 saat delay di Facebook Live.
So kita tunggu jawapan sambil-sambil kita sembang lah. Okey, boleh. Cara apply kerja ada dua, satu online dan juga satu offline. Kalau tuan-tuan cik puan yang pendengar boleh tengok, ada lebih kurang 1.5 pendengar ni. Offline anda cari dekat mana, online cari dekat mana. Kalau ada job portal, nyatakan job portal tersebut. Ada yang dah komen dah. Cik Puan. Job Street, SPA 8. Yes, LinkedIn. SPA. LinkedIn. Okay. LinkedIn, okey. Sekarang kecoh LinkedIn sebenarnya. Ramai suruh guna LinkedIn. Tetapi mudah.my pun ada. Mudah betul, mudah semua ada. Sampai kerja pun ada. Okey. LinkedIn, kita perlu faham dia bukan job portal. Perlu faham. LinkedIn adalah professional networking platform. Jangan layan dia macam job portal. Walaupun dia ada peluang-peluang kerja. Okey, Job Malaysia ada yang komen. Offline surat khabar ada yang komen. Okey, baik. Ramai yang SPA lah. Online job dan sebagainya. Baik, saya tunjuk di sini. Ada lagi company website sendiri, LinkedIn Job Street, WOBB. Okey, bagus. Itu benda yang menarik. Alright, saya tunjukkan di sini, saya kongsikan. Ini senarai job portal yang ada dalam Malaysia. Job Street, Mau Kerja, Monster, Indeed, LinkedIn, saya tunjuk pada slide lah. Nanti slide akan keluar. Kemudian yang offline-nya adalah ini kita sebut sebagai networking. Ada kita sebar melalui Telegram group, WhatsApp group, ada kawan-kawan kita recommend, kita sebut sebagai internal recommendation. Sebagai contoh dengan izin dulu AirAsia guna internal recommendation. Mana kita jumpa iklan kerja sebagai IT dekat AirAsia, hanya cabin crew je diiklankan. Tapi benda itu kita guna sebagai internal recommendation. Dan yang terakhir adalah biasanya offline kita pergi walk-in, poster, career fair. Career fair adalah antara event yang paling diminati oleh pelajar dan juga universiti. Percaya tak percaya. Puan Hayati dulu zaman belajar dulu, tuan zaman belajar dulu ada career fair kan? Ada. Fakulti ada, universiti pun ada. Dan career fair yang paling besar dekat Malaysia biasanya dibuat dekat KLCC oleh graduan Aspire sebenarnya kalau tak silap. Dan ada beberapa lagi yang kuat besar lah, contoh yang The Star buat, Grab Malaysia buat, yang dibuat di Mid Valley dan juga KLCC lah. Walau bagaimanapun perlu untuk saya jelaskan di sini, saya rujuk kepada satu kajian oleh KRI, Khazanah Research Institute, dalam SWTS 2018. Dia sebut apa? Sebenarnya ada mismatch antara majikan dan juga pekerja ataupun IPT, organisasi pendidikan. Iaitu mismatch macam mana? Mismatchnya adalah syarikat majikan iklankan guna channel lain untuk iklankan kerja, tapi di pihak learning institution dan juga pencari kerja mereka guna channel lain. Apa maksud channel? Platform lah. Ini contoh dia. Job seeker guna apa? Public employment. Ini pilihan by ranking pertama. Kedua, attend job fair. Ketiga, course, employability. Keempat, advertisement. Kalau yang workforce, apply direct, terus apply kepada email. Guna kawan ataupun guna yang ketiga, advertisement. Tetapi di pihak syarikat ataupun majikan, yang pertama adalah online advertisement. Nampak tak tally situ? Sebab itu anda kena beri fokus pada online advertisement. Sebab di situ lubuk majikan iklankan kerja. Kalau tolong tengok di bahagian employer, bahagian nombor 2 dan nombor 3 iaitu relative or friends of employee. Mereka guna rujukan, recommendation, referral, networking. Itu rujukan kedua, ketiga terbesar daripada majikan. Tapi ada tak benda tu pada bahagian institusi pendidikan dan juga pemburu kerja? Tak ada. Itu kita sebut sebagai mismatch. Majikan guna platform ni, tapi pencari kerja guna platform lain. Dia tak bertemu. Sebab itu susah nak cari kerja. So apabila tuan-tuan cik puan kata job street sebagainya, which is bagus benda tu, sebab itulah online advertisement. Dan kita kena faham dalam dunia bekerja ni, untuk makluman, ada kerja yang diiklankan dan ada kerja yang tidak diiklankan. Ini tak ramai yang tahu. Recruiter tahulah, HR tahulah yang kerja bidang ni. Memang ada kerja yang tidak diiklankan. Kita guna headhunter ataupun recruitment agency dan sebagainya lah. Saya sendiri pun pernah di-approach headhunter. Dia tengok profile kita online, dia akan call. Are you open for opportunity? We have opportunity in other company. So beberapa headhunter pernah approach hanya dengan kita punya profile online. Oleh itu sangat penting di sini kita sebut sebagai LinkedIn tu lah. Fungsi dia adalah visible, menonjolkan diri kita secara profesional. Kita tunjuk skill kita, kita tunjuk kebolehan kita, pengalaman kita, kita bernetworking di sana. So itulah macam mana majikan boleh reach kita menggunakan relative ataupun friends of employee, iaitu referral, recommendation ataupun by word of mouth lah. Benda-benda yang kita sebut sebagai unadvertised job, kerja yang tidak diiklankan. So harapnya menjawab soalan, bagi yang low skill job,
Itu boleh apply direct dengan poster, surat khabar dan sebagainya. Bagi medium dan high, anda memerlukan platform online, tetapi hati-hati kena tengok platform majikan guna. Mereka guna online dan juga mereka guna referral. Oleh itu, ini dua platform yang anda kena fokus. Online, sila apply semua job portal yang ada. Referral, anda kena bina kita sebut sebagai branding, personal branding. Paling mudah dekat LinkedIn lah. Sebab itu kecoh LinkedIn tu sejak COVID ni. Alright, harap menjawab soalan. Boleh tuan di mana nak cari kerja tu? Okey, sangat menjawab. Okey, orang biasa mencari kerja dah. Okey, kita dah selesai bab mencari kerja. Orang dah pergi cari, dah hantar resume apa semua dan ditawarkan kerja. Okey, datang interview. Dalam keadaan sekarang, bahasa menjadikan keterbatasan untuk setiap kalangan pencari pekerjaan itu, bila mana penguasaan bahasa Inggeris terutamanya sangat-sangat terbatas. Masuk-masuk interview, confirm introduce yourself dalam bahasa Inggeris. Bagaimana penguasaan bahasa Inggeris nak ditingkatkan di kalangan belia terutamanya yang kalau kita tengok Malaysia, bahasa kebangsaannya adalah bahasa Melayu, tetapi keterbatasannya adalah kerana untuk mendapatkan satu pekerjaan itu, bahasa Inggeris juga turut ditekankan dalam mencari pertama. Saya tak pasti bab itu secara detailnya. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang timbul itu? Okay. Alright, masalah komunikasi. Baik, dengan izin, masalah komunikasi biasa yang kita dengar adalah ketidakmampuan graduan untuk berbahasa Inggeris. Cuma suka untuk saya ketengahkan di sini, itu adalah dapatan beberapa tahun lepas. Beberapa tahun yang terbaru, kita sudah ada research ataupun social experiment yang dibuat, pertama. Yang kedua, ground root survey yang dibuat. Apakah bahasa Inggeris merupakan komunikasi, merupakan penghalang utama untuk dapat kerja? Sebenarnya dia sudah jatuh ranking dah. Isu bahasa Inggeris bukan lagi isu utama. Dari segi komunikasi, ya betul. Calon gagal untuk terjemahkan kekuatan dia dalam temuruga. Calon gagal untuk convey dia punya kepandaian, kesesuaian dengan kerja ataupun kelebihan dia dalam temuruga. Isu komunikasi masih lagi di situ. Tetapi bukan bahasa Inggeris. It's not the top ranking dah. Yang isu lebih utama adalah dengan izin saya quote lagi sekali, iaitu daripada KRI, Khazanah Research Institute, SWTS dia punya survey. Saya suka sebab survey itu memang untuk graduat, transition daripada universiti ke alam kerja. Benda pertama yang majikan nak dalam Malaysia across industry, dia buat survey kepada 1,600 majikan employer. Dia rankingkan 1, 2, 3. 1 sama ada technical skill, ataupun kedua pengalaman kerja, ketiga attitude ataupun kita sebut sebagai soft skill, yang mana majikan ranking paling penting, paling utama untuk fresh grad, graduan lah. Menariknya, benda pertama yang disebut adalah soft skill ataupun attitude. Apa yang termasuk dalam soft skill? Communication, punctuality, commitment, work ethics, disiplin. Itu termasuk. Itu benda pertama yang dinilai sebagai paling penting oleh majikan dalam Malaysia. Yang kedua adalah work experience. Ketiga adalah technical skill. Rupa-rupanya majikan tak risau sangat technical skill untuk fresh grad. Kenapa tuan-tuan cik puan? Kita faham, kita dulu fresh grad masuk dalam industri seolah-olah aku belajar apa yang dulu, macam banyak tak tahu je. Macam from zero. Rupa-rupanya ya, bila masuk industri banyak benda kita kena learn from zero. Kita akan diberi training, akan follow senior untuk belajar. So benda itu boleh dilatih. Pengalaman kerja, at least anda ada intern part-time, freelance ataupun lain-lain kerja yang boleh berkait sikit-sikit lah. Contoh nak kerja jadi sales engineer, nak jadi pengurusan, anda ada management skill, anda ada pengalaman sales sedikit sebanyak. Okey, dah boleh dah, kita boleh latih. Tetapi attitude, perangai, sikap, punctuality, mindset, positivity, commitment, dedication boleh latih? Tak. Dia datang dengan culture dan personality anda. Sebab itu benda yang paling penting, paling mahal, saya sendiri pun baru buat video dekat MS Studio, baru keluar, iaitu skill paling mahal untuk graduan, fresh grad adalah soft skill ataupun attitude. Right. So, patah balik kepada soalan tuan,
Apakah komunikasi part of it? Yes, komunikasi adalah part of it. Komunikasi dari segi aspek mana? Kemampuan untuk deliver message, pertama. Kedua adalah etika dalam menyampaikan message. Berbicara dengan orang yang dalam dunia corporate berbeza, berbicara dengan orang lebih senior berbeza, berbicara dalam email yang corporate ataupun profesional berbeza. Sebab banyak graduan terbiasa tidak didedahkan dengan situasi profesional begini. Maka mereka gunalah ayat-ayat chatting, ayat WhatsApp, ayat handphone. So terlampau simple, terlampau ringkas. Macam kita lah Puan Hayati, kita ber-email kan. Bahasa email kita pun untuk rujukan tuan, Assalamualaikum, ini adalah perkara yang kita bincang. So itu adalah formality dia, etika dia. Sebab kita berurusan bisnes ke bisnes. Now mereka kena sedar, graduan kena sedar, anda bekerja, anda bukan diri anda dah. You represent the company. Anda adalah duta kepada syarikat, anda wakil pada syarikat, anda bawa imej syarikat. Sebab itu penjawat awam mereka boleh berbangga, mereka membawa imej negara. Kan? Kita tak boleh apa, memang kita sentiasa jealous dengan penjawat awam. Mereka membawa imej negara. So apa-apa pun orang tak sebut. Contoh dengan izin, nama dia saya Nick lah, saya kerja penjawat awam sebagai contoh. Saya buat sesuatu yang membanggakan negara. Mungkin nama saya naik, tapi nama negara naik. Tapi bila saya buat sesuatu yang merosakkan nama negara, nama saya jarang naik, tapi nama negara tu naik. Orang akan, ni lah staff government. Pernah dengar? Betul. That's why kita sebut. That's macam tu. Kita sebut. Cakap, ni orang Malaysia. Sebab itu kita dah represent syarikat dah. So kalau nak tanya, saya kembali pada soalan, bahasa Inggeris atau tak, saya kira secara besarnya dia bukan bahasa Inggeris, dia adalah komunikasi dan juga attitude. Itu lebih perlu difokuskan oleh graduan. So macam mana nak dapat attitude, nak dapat soft skill ni tuan-tuan cik puan yang pendengar graduan terlibat dengan aktiviti, dapat exposure sama ada dalam universiti, dalam pagar universiti atau di luar pagar universiti. Nak join NFLS, itu di luar pagar universiti lah kan. Nak join NGO, tolong Ustaz Abid Liu pergi bantuan TFTN Teach for the Needs, nak buat Palestin, amal Palestin, silakan. Dalam universiti pun banyak, contoh Palapis, sukses kan, itu yang tough-tough lah. Yang ajar disiplin. Event pun banyak, saya nak petik satu-satu bersepah event. So terlampau banyak peluang untuk anda sertai, latih soft skill development. So benda ini biasanya orang yang baru masuk alam kerja, mereka akan katalah menyesalnya dulu tak join. Okey, Cik Nick. Bila Cik Nick mengatakan bahawa apa yang mereka join dalam universiti ataupun di luar universiti, di kawasan universiti, sebagai salah satu experience dia orang, adakah experience pengalaman ini boleh dibawa sekali dalam semasa kita nak apply kerja? Sebab ada persoalan dekat sini, at least daripada Nur Asfar Syuhada, macam mana fresh grade nak apply kerja tapi majikan nak at least perlukan setengah tahun experience, boleh tuan jelaskan? Kita mungkin boleh scroll sedikit soalan-soalan daripada penonton yang boleh. Boleh, terima kasih untuk soalan daripada Cik Puan Nur Asfar Syuhada. Bagus soalan ni, soalan yang paling kerap ditanya oleh fresh grad. Kami tak nak apply kerja tapi tiba-tiba nak boleh cakap English, boleh cakap Mandarin, pengalaman 10 tahun. Bila nak dapat kerjanya? Itu hyperbola lah dekat Twitter. Tetapi kisah dia begini. Anda intern, itulah pengalaman kerja. Anda buat part time, itulah pengalaman kerja. Anda buat freelance, jual Shaklee, jual Wonder Cheese, jadi dropship affiliate, itulah pengalaman kerja. Anda buat bisnes, buat SSM, buat syarikat sendiri, berniaga kecil-kecil, ambil kerepek, beli bundle, kemudian pack kecil-kecil, jual dekat asrama, dapatlah sebulan 300 untung. Itulah pengalaman kerja. Kerja cashier 7E, itulah pengalaman kerja. Kerja sebagai restoran attendant, kedai mak saya je saya tahu jadi cashier, itulah pengalaman kerja. Sangat ramai graduan yang downgrade pengalaman sendiri. Dia kata, alah jaga cashier je, tak ada belajar apa-apa pun, rugi kalau tak belajar apa-apa. Baik tak payah kerja. Mungkin pada mereka Cik Nick dia nak tafsirkan pengalaman kerja tu macam secara formal bekerja. Sebenarnya dia tak nampak sebenarnya pengalaman bekerja ni walaupun di peringkat universiti banyak saja pengalaman, mungkin penglibatan dalam persatuan, MPP. Jadi dia pernah menguruskan program-program di peringkat desa siswa ataupun di peringkat persatuan-persatuan dan kelab. Dia tak nampak itu bahawa salah satunya pengalaman yang boleh dia utarakan semasa menjawab soalan-soalan dalam temu duga kan. Jadi
berbalik pada topik kita hari ini, iaitu tips dalam memburu kerja ni, suka saya nak membawa penonton-penonton ataupun peserta kita kepada topik menyediakan diri ataupun membuat preparation diri dalam menghadapi temuduga ataupun interview kita katakannya. Adakah dalam cukup sekadar menyediakan resume? Adakah sekarang ni resume kita kata old fashion punya resume tu masih relevan? Adakah kita masih lagi memerlukan surat-surat sokongan dan penyediaan sijil-sijil tertentu dalam menghadiri ataupun temuduga ini? Dan kalau boleh Cik Nik kongsikan tips-tips yang terkini macam mana untuk seseorang calon temuduga itu nak menghadapi ataupun nak memenangi panel dan cara macam mana dia nak menjawab soalan-soalan dengan lebih cara untuk dia nak menonjolkan diri semasa sesi interview ni. Silakan Cik Nik. Baik, panjang soalan dia. Banyak point. Okay, right. Saya pun dah dalam slide pun kita nak tahu juga feedback daripada audiens sebenarnya. Kalau boleh kita tengok slide, saya tanyakan di sini iaitu pada pendapat tuan-tuan dan cik puan, apakah supporting dokumen sokongan masih relevan zaman sekarang? Nak tahu juga pendapat, sebelum kita jawab nak tahu pendapat penonton. Kalau ya, kata ya di ruang komen. Kalau tidak, jawabkan tidak lah, yes or no lah, simple je. Right? Okay. Apakah supporting dokumen sokongan masih lagi diperlukan ataupun relevan di zaman sekarang? Sebab sekarang semua nak online kan? Betul. Buat LinkedIn tak ada pun dokumen, klik apply, selesai. So apakah benda ni perlu? Nak tahu juga pandangan daripada audien, pendapat audien. Oh, audien ramai kata yes. Dah ada yang menjawab tu yes. Ramai kata yes. Tuan Nur Syafiq yes, Puan Hayati yes, Anura yes, Nazrina yes, Mariam yes, dan Zraimi yes. Okay, right. Semua kata yes. Okay, bahasa mudah yes semualah. Okay, baik. Soalan saya pula, apa yang dikategorikan sebagai dokumen sokongan? Ini yang kita sebenarnya kita kecilkan skop dia. Dokumen sokongan kita nampak pertama resume lah, itu yang paling core sekali. Sokongan dia cover letter, yang kedua sijil. Itu je ke dokumen sokongan? Tak. Dokumen sokongan jauh lebih besar daripada tu, lebih banyak daripada tu. Saya suka untuk bawa satu mindset. Temuduga adalah sales presentation. Apa maksud sales presentation? Kita pergi present, kita pergi pitching, kita nak close deal, nak dapat projek, nak menang, nak jual produk. Tapi dalam interview, sales presentation kita adalah nak jual diri kita. So bila kita buat pitching, kalau orang bekerja tahu, kita nak yakinkan bos kita nak buat projek ni contoh kan, nak minta proposal, nak minta bajet sebagainya. Kita tak datang dalam meeting, dalam pitching, dalam presentation, lenggang kangkung, lepas tu kita sembang, bagi tahu ini begini. Tak, kita ada dokumen sokongan, kita tunjuk slide, kita bawa proposal, kita bawa data research, kita bagi handout helaian, ini dapatan dia, 1, 2, 3. Sebenarnya dalam interview pun perlukan dokumen sokongan macam tu. Cover letter dan sijil adalah sekadar untuk formality. Sijil kita perlu untuk rekod pekerja. Cover letter adalah untuk introduction anda. Tetapi dalam interview anda kena bawa apa selain daripada tu? Anda boleh submit juga pertama recommendation letter. Surat sokongan daripada bekas majikan, anda intern dulu, anda kerja dulu. Surat sokongan daripada SV Club, supervisor FYP, guru subjek, lecturer, HOD of department, dekan dan sebagainya. Membuktikan anda terlibat dengan aktiviti, anda aktif, anda performer, anda Vice Chancellor Award, itu nak membuktikan. Kedua, anda boleh bawa portfolio anda, especially bagi pelajar bidang kreatif. Ada hasil kerja. Bahkan saya pernah ajar dalam kelas saya, hasil kerja ni bukan orang seni je boleh buat. Semua orang boleh buat. Engineer boleh buat, arkitek boleh buat, bisnes boleh buat, management boleh buat, syariah boleh buat, usuluddin boleh buat. Alright. So anda kena buat portfolio. Portfolio kena buat dalam offline, kena buat dalam online. Ketiga, buat proposal solution. Apa maksud proposal solution? Untuk, ini teknik advance lah. Untuk skor dalam interview dan jadi outstanding, pertama anda kena kaji syarikat. Kaji sampai level mana? Level anda boleh tahu isu syarikat, boleh tahu apa vision organisasi dan anda contribute idea, action plan, solution untuk capai benda tersebut ataupun untuk selesaikan masalah tersebut. Contoh masuk dalam interview PTD lah sebagai contoh, Puan Hayati. Biasanya akan ditanya isu negara, benda-benda common pasal kenegaraan. Itu standard.
dan dia akan tanya, okey, sekarang negara kena attack oleh Al Jazeera sebagai contoh. Apa solution kita nak suggest? Kita bawa solution kita. Kita hire influencer untuk buat video jawab sebagai contoh. Ataupun persepsi kepada penjawab awam adalah begini. Bagaimana untuk baiki persepsi yang tidak betul ini? Okey, kita bawa solution kita bentang dalam interview. That's how kita jadi outstanding dengan dokumen sokongan yang sangat valid. So bila tanya dokumen sokongan, saya kena clarify dulu apa ke benda dokumen sokongan. So luas dokumen sokongan dan valid tak valid, relevan tak relevan, terlampau relevan, dan itulah cara anda nak jadi outstanding. Bukan masuk interview sembang. Orang kata interview introvert gagal lah, kenapa tak berani cakap, diam. Untunglah extrovert. Tak, introvert sepatutnya anda boleh buat dokumen sokongan, tunjuk visual aid, mata lebih tangkap, anda explain dia dengar. It is much more efficient. So harap menjawab soalan untuk bahagian dokumen sokongan. Sangat-sangat setuju dengan penerangan Cik Nick tadi ya. Saya dapat pick up yang introvert dengan extrovert tadi tu. Maksudnya di sini walaupun anda seorang introvert, anda dapat menyerlah dan menonjolkan anda punya kepakaran dan specialnya semasa menghadiri sesi temu duga kan. Tapi Cik Nick ya, dalam pengalaman kita ya mendengar rakan-rakan ataupun pengalaman yang lepas ya, ada sesetengah daripada mahasiswa ataupun calon-calon yang menghadiri sesi temu duga ni dia berasa gugup ya, dia berasa macam susah nak menyampaikan sesuatu idea dengan baik, dan juga macam mana pula dia nak menentukan keterampilan yang terbaik nak membawa dirinya pada hari sesi temu duga tersebut. Jadi dress to impress, kita biasa dengar dress to impress. Sebenarnya adakah relevan kepada pencari-pencari kerja untuk dipakai semasa sesi temu duga, Cik Nick? I see. Terima kasih untuk soalan. Dress to impress ya. Saya nak sebut macam mana Keterampilan diri. Okey. Dia bergantung kepada industri dan juga position, job scope. Sebab ada, bila saya memberi pencerahan dalam video, dalam perkongsian di social media sebagainya, saya sebut okey, dress code kena pakai adalah formal kalau anda level eksekutif dan ke atas. Tapi tiba-tiba ada datang calon, cik tak betul ni, saya pergi interview pakai tie, panel saya kata buka tie, pakai casual je. So macam mana? Saya tanya balik, position apa? Oh, rupa-rupanya position yang melibatkan kerja-kerja engineer, site engineer. So kita tengok position. Usually bahagian jika jawatannya eksekutif, mereka kata anda ada degree eksekutif dan ke atas, saya akan cadangkan pakai full formal. Walaupun tidak dia beritahu, walaupun dia kata meeting, kita jumpa interview dekat kafe lah, kita interview dekat lobby lah, benda yang santai, casual. Hari Ahad lah kita interview, hari Sabtu kita interview, hari tidak bekerja weekend. Anda tetap pakai formal kalau itu level eksekutif dan ke atas. Jika ke bawah, anda boleh pakai smart casual ataupun semi formal dan sebagainya. Bergantung pada jawatan, kalau dia bagi tahu dah dress code di situ adalah semi formal, follow lah, tak ada masalah. Tetapi tak kisah apa dress code pun, dia ada satu objektif, iaitu objektif anda nak datang interview, nak mohon kerja, you want to be the best version of yourself. Kalau pakai formal tapi baju kotor, berkedut, selekeh, baju besar sikit, ataupun pakai semi formal casual, saya santai kreatif industri, tapi baju selekeh, tidak, rambut serabai, warna pink, hijau, oren, spek besar dan sebagainya, ia tetap tidak menonjolkan satu mesej kita sebut. Mesej anda ini serius cari kerja, mesej anda ni betul-betul prepare cari kerja, serius anda ni, mesej anda ni memang profesional untuk buat kerja. So dalam interview kita nak tunjukkan mesej-mesej tersebut. Aku profesional, aku serius dan aku memang prepare. Tak perlu cakap, hanya tonjolkan dengan persiapan dokumen, tonjolkan dengan penampilan. So kalau kata dress to impress, yes, dress to impress memang masih lagi valid. Sebagai contoh, tuan-tuan cik puan, kalau kita dekat KL Lembah Kelang, kita baliklah LRT pukul 11 malam, pukul 11.30 malam, train yang terakhir, kita kena jalan kaki. Bayangkan daripada stesen, jalan kaki pergi ke parking kereta. Tak jauh pun dalam 100 meter. Lalu bawah jambatan, bawah train, jambatan train ke terowong ke jalan kaki ke, tiba-tiba kita berselisih, kita sini hujung sana terowong tempat jalan kaki, selisih dengan seorang lelaki, rambutnya serabai, jalannya macam something wrong, tuyuh hayang, bajunya kotor, pakai seluar 3 suku, selipar Jepun ketap-ketap, tengah malam.
Kita pula bawa beg, kita jalan macam mana? Kita jalan tiba-tiba pegang beg, dakap beg kita. Kalau orang perempuan lah, handbag tu kita peluk handbag. Orang lelaki kita jalan maintain tangan, kepal, ready nak tumbuk contoh. Pegang handphone nak call emergency. Kita tak kenal dia, kita hanya tengok dia daripada jauh, kita dah ada macam-macam assumption dan kita pun bertindak berdasarkan assumption. So, itu salah siapa tu? Kita tak boleh nak salahkan kita tidak boleh nak salahkan dia. Kan? Kalau berbeza pula contoh, kita situasi yang sama, balik tengah malam, lalu berjalan kaki nak pergi ke kereta 100 meter, malam, 11 tengah malam, kita jalan sebelah sini, hujung sana ada seorang lelaki pakai suit, kemas, bawa briefcase, kasut kulit, berjalan steady, firm. Kita rasa selamat ke rasa tak selamat? Tak ada pula. Kalau perempuan handbag tu pegang, handbag tak ada. Orang lelaki macam nak angkat tangan high, bukan nak angkat tangan kepal, ready nak tumbuk ke nak belasah ke. Self defense kan? Tak ada, kita rasa tenang. Begitulah juga persepsi terbina dalam interview. Tak boleh kata, tak boleh judge saya skill tinggi walaupun saya pakai biasa je, 3 suku je. Tak boleh. Tapi nak bagi tahu, kita judge anda bukan skill anda. Kita judge anda berdasarkan betapa serius anda untuk apply kerja. Lebih-lebih lagi, kalau pekerjaan itu melibatkan jumpa klien. Penampilan lagi penting sebab nak jumpa klien, it about business. Klien tengok kita seronok tak seronok, likable, the like factor tu kena ada. Kalau klien tengok kita tak seronok ada ni, macam something wrong, serabai, tengok dia macam serabut otak je, boleh close deal tak business? Tak. Begitulah juga kita nak cari calon dalam interview yang boleh close deal, yang ada likable factor ni. Oleh itu, it's okay to be overdressed, jangan underdressed. Itu approach yang saya buat lah. Cik, saya tak tahu nak pakai apa. Pakai yang terbaik. Over sangat cik, tak apa over daripada under. Lebih baik over deliver daripada underperform lah. Lebih baik overperform daripada underperform. So, dress to impress, ia masih lagi valid. Dia membuka minda, membina persepsi yang positif kepada calon. Jadi setiap satunya daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki, setiap perkataan yang dituturkan, setiap saja perbuatan yang dibuat dalam sesi interview itu adalah satu mesej yang penting yang nak disampaikan kepada panel kan. Jadi itu bercakap tentang keterampilan secara luaran ataupun secara fizikal Encik Nick Sebab ada sesetengah majikan yang mementingkan keterampilan calonnya ni melalui media sosial. Contohnya dalam Facebooknya, macam mana akaun LinkedIn-nya, macam mana dia behave dalam dia punya akaun-akaun di media sosial. Apa komen Cik Nick? Okay, sebenarnya tapisan online ini, melihat profil online ini sudah berlaku lama dah sebenarnya. Bukan 2020. Saya ambil contoh Okay. Dengan izin untuk apply jadi cikgu MRSM tahun 2015. Dalam borang permohonan, dengan izin saya kongsi kat sini lah, sebab saya selalu bergaul rapat dengan kaunselor-kaunselor MRSM ni, satu Malaysia dah tua kan. So bila tanya nak apply cikgu MRSM tahun 2015, dalam borang tersebut bukan sekadar nama, email, nombor telefon, dia minta terus IG dengan FB address. Dah minta awal-awal lah. Dan memang sekarang salah satu tapisan sebenarnya dalam filtering proses calon, kita panggil sebagai recruitment funnel. Yang ni nanti siapa jadi recruitment officer HR akan tahulah. Recruitment funnel daripada banyak-banyak resume, kita tak baca, kita scan saja 5 saat. Kita tengok resume anda, kita buang dan kita shortlisted. Fasa kedua kita baca. Kita buang, kita shortlisted. Fasa ketiga biasanya kita akan tapis online. Apa maksud tapis online? Kita semudah Google nama anda. Itu je. Sebab itu saya suka bagi tahu calon-calon graduan, saya pergi universiti, saya akan minta, okey, sila Google nama sendiri, cari apa yang keluar. Ada yang tak keluar langsung. Maksudnya Cik ni, lapisan internet diguna pakai untuk melayakkan seseorang itu dipanggil untuk interview ataupun tidak? Ya, betul. Makin kritikal jawatan, makin pemberat kepada online itu penting. Contoh bagi jawatan yang mewakili syarikat, contoh cabin crew, contoh salesperson, contoh duta, contoh anda akan jadi frontliner, front desk. Usually social media anda akan mempengaruhi syarikat secara langsung, bukan lagi secara tak langsung. So tapisan online kita akan tengok, bukan nak cari salah bukan nak cari salah. Dia nak cari apakah image yang anda tonjol dari resume sangat hebat, powerful, good leadership, scorer, sangat aktif, sukan sebagainya. Apakah tally dengan anda punya social media appearance? Contoh, kalau kami hire anda ni dalam resume leadership bagus, sukan bagus, sangat smart gambarnya. Bila tengok dalam jumpa IG sebagai contoh, dah ada 100 gambar feed,
99 adalah gambar kucing. So dia macam tak tally. Okay. Okay. Bila tengok dekat Facebook pula, banyak share benda apa? Daripada contoh, anda belajar dalam bidang pendidikan contoh, nak jadi guru. Tengok online, tengok share tentang apa? Gosip artis di itu penara. Share pen merah, pen biru. Pen rakyat, gosip rakyat dia Johor contoh. Okay. Share pula benda-benda yang tidak ilmiah, gosip-gosip. Dengan izin masuk pula gosip politik. Macam alamak, ini ke pendidik yang kita nak ambil. Kita kena faham benda tu. Dia tak nak kita tidak boleh nafikan online profile kita punya, saya sebut sebagai digital footprint ni mempengaruhi kita. Sebab orang contoh, tengok luar baik, tiba-tiba tengok ayat Twitter, Masya Allah, maki, mencarut, orang negatif. Ayat pula bukannya memberi inspirasi tapi bosannya hari ni tak tahu nak buat apa. Macam itu ke Twitter yang selayaknya sebagai seorang yang profesional lah. At least anda nak merepek pun merepek lah dari segi ilmiah. Saya tidak setuju dengan point ini sebab 1, 2, 3. At least okey lah nak komen pun. So kita bukan nak cari salah tuan-tuan. Kita nak cari apakah image anda dalam resume tally dengan image pada online. Coherent. Kalau ada berlaku tak sama, tidak coherent ni, biasanya probability untuk di reject, di drop ada. Kita cari yang tally. Jadi kepimpinan hebat, tengok FB, dahsyat kepimpinan dia. Masuk pergi program ni, pergi MFS contoh. Join iLead punya inisiatif tier 3 sebagai contoh kan. Pasti cik ni Google ni. Ya, saya memang akan study setiap penganjur yang panggil saya. Buat homework kan. So benda itu kalau tally, insya-Allah probability untuk dapat sangat tinggi. Right. Okay, kembali pada moderator. Okey, Cik. Okay, terima kasih banyak penerangan yang sangat, kalau kita tengok komen-komen pun ramai yang suka apa yang ni terangkan, Cik ni terangkan. Okay, ni kita dah masuk fasa by fasa, daripada grooming, kita daripada macam mana nak apply kerja. So kita masuk, okay, dia dah bikin video. Kita tengok dress up okay, grooming dia okay, cakap okay. Pengalaman kerja dia mungkin dalam 15 ke 20 tahun. Tetapi tengok daripada segi CGPA, sekarang adakah CGPA maksudnya keputusan daripada exam dia sama ada degree ke master menjadi faktor, sebab tadi kalau kita tengok dari segi bahasa tidak menggambarkan sangat terhadap bagaimana majikan nak memilih pekerja itu. Tapi sekarang ni daripada segi CGPA, bagaimana majikan nak memilih sama ada dia kriteria sangat perlu ataupun tidak. Tetapi dia punya sama ada dia punya pengalaman banyak ataupun sikit, boleh diulas dari segi itu. Okay, baik. Soalan tuan tadi adalah konteksnya adalah orang ada pengalaman tuan 10 tahun macam itulah. Okey, baik. Sebab konteks dia berbeza kalau orang pengalaman dengan fresh grad. Sangat berbeza. Okey, bagi orang berpengalaman, CGPA biasanya dalam resume kita tak letak depan-depan, kita letak ujung sekali. Muka surat terakhir. Kenapa? CGPA itu sekadar tahu, oh ini background dia, cukup. Lebih penting orang berpengalaman adalah pengalaman kerja lah. Kita nak tahu projek apa anda terlibat, skill apa anda ada, apa achievement anda dapat, anda ni kerja fokus kerja ataupun anda terlibat juga dengan orang environment dekat syarikat. Contoh, anda join program team building, pergi training, anda buat networking, pergi conference. Are you developing yourself as well sambil-sambil anda buat kerja, ataupun dah pindah kerja dekat 5 syarikat dalam tempoh 15 tahun tapi langsung tak ada achievement. Sekadar buat kerja biasa. So dah projek banyak benda dah di situ. So kita sudah tidak menilai pengalaman anda MPP zaman belajar ke, tak kisahlah peringkat antarabangsa zaman belajar present paper, tetapi kita mula nilai anda semata-mata pengalaman kerja. Kalau anda orang berpengalaman. So sebab itu orang berpengalaman anda ada option. Kalau tak nak tulis resume, tulis CV. Sebab CV dia akan senaraikan projek-projek pengalaman. Resume dia, syarat dia adalah 5 tahun yang paling latest dan juga 2 muka surat je. Itu resume, format penulisan dia. Biasanya orang pengalaman akan go for CV lah, lebih panjang. Tetapi untuk graduan, anda tidak ada pengalaman kerja yang sangat panjang. Paling lama pun intern 6 bulan lah. Tapi majoriti intern sekarang 3 bulan, 2 bulan. Sangat pendek. Oleh itu, CGPA mainkan peranan. Penglibatan leadership activity sukan mainkan peranan. Kemudian, untuk graduan ataupun untuk orang yang berpengalaman,
dia kena ada saya sebut macam mana dia tidak boleh lamsam. Apa maksud lamsam ni? Satu resume ni, okay, aku power leadership, aku letak leadership bahagian atas sikit supaya dijumpa first page and then aku apply semua. Tak, dia tak macam tu. Sebab lain jawatan, lain requirement, lain syarikat, lain budaya, vision, mission, kriteria. Oleh itu, setiap jawatan ataupun setiap kerja kita apply, dia ada contoh. Kerja A, dia nak orang pertama CGPA tinggi, kedua biasa guna software Excel, PowerPoint dan juga Word. Itu requirement kerja pertama. Kerja B, dia perlu orang yang people skill, boleh bergaul, sembang, boleh bina networking, boleh berkawan. Yang kedua, dia boleh lead team. So dua kerja A dan B, requirement berbeza. Maka resume permohonan anda kena highlight juga berbeza. Kalau nak hantar kepada company A, maka kena highlight anda ni bagus CGPA, dapat dean list, dapat join academic punya involvement. Baik, kalau apply syarikat B, anda kena nyatakan pula anda ni join activity, ada leadership, join program kepimpinan, anda team leader, anda dapat presentation, best presenter, anda pula dapat anugerah mahasiswa cemerlang aktif zaman you, best club. So pendekatan berbeza. Begitu juga orang berpengalaman, bila dia nak apply kerja, pengalaman berbeza perlu di-highlight, pencapaian berbeza perlu di-highlight dalam tempoh kerja dia untuk match dengan permohonan yang dia minta tersebut. So kalau nak kata valid tak valid CGPA, untuk orang berpengalaman biasanya less priority, dia lebih prior untuk orang yang fresh grad. Dan which pengalaman yang kita nak sebut mahal, penting dan sebagainya, dia totally bergantung kepada iklan kerja, requirement kerja tersebut. Alright, begitulah. Okay, terima kasih banyak, sangat membantu. Okey, boleh kita kongsi sikit, ada soalan daripada tamu kita dekat studio. Dia tanya, apakah persediaan mahasiswa yang masih belajar di APT dalam menambah baik kemahiran soft skill mereka? Ni bab soft skill, Cik Nik. Bila sekarang ni banyak hard skill, mungkin mereka yang duduk di dalam kalangan daripada institusi kemahiran mungkin hard skill dia ada, tetapi dari segi soft skill, daripada segi keberanian dia ke, daripada segi confidence level dia ke, kalau boleh Cik ni ulas sedikit berkaitan dengan soft skill supaya dia fresh graduate terutamanya boleh implementasikan benda ni dalam untuk membantu dia. Okay, baik, terima kasih. Macam mana nak bina soft skill atau nak cari soft skill? Baik, begini. Saya suka lagi sekali bawa kita sebelum kita nak decide. Baik, sebagai mahasiswa, kalau ada yang belajar, penuntut college dan sebagainya, bila kita sebut kena latih soft skill, okay, aku join lah event, apa join pun event, join lah. Tak. Setiap tindakan kita mestilah terarah supaya kita untung short term, untung long term. Saya akan kembali kepada anda punya jangka panjang. Okey, baik. Grad nanti nak kerja sebagai apa? Nak apply dekat syarikat mana? Contoh, anda belajar dekat IKBN contoh, nak kerja sebagai jadi chargeman lah dekat TMB sebagai contoh kan. Nak ambil kemahiran tersebut, jadi wireman dulu, lepas tu chargeman, kemudian anda boleh bekerja dengan TMB. Okey, pergi sekarang cari iklan kerja untuk kerja dengan TMB, jawatan tersebut, tengok requirement dia apa, tengok skill dia apa. Anda bulat skill dia, oh ini skill dia nak. Anda tengok balik kelab dalam universiti, dalam college, dalam tempat learning institution anda, kelab mana, event mana, persatuan mana, NGO mana yang boleh beri aku skill sama macam nanti aku nak jadi sebagai kerja dengan TMB. Itu kita sebut sebagai kita design penglibatan kita dalam aktiviti. Aku nak belajar pandai bercakap. Kenapa? Nanti aku nak jadi salesperson. Okey, pergi join debate, pergi join pidato, pergi join PR, pergi join sponsorship department, pergi join marketing department, pergi join koperasi buat jualan. Kenapa? Nak deal dengan orang. Okey, aku nak kerja bahagian data, nak research. Okey, pergi jumpa lecturer, bantu grant, minta grant, nak assist, jadi free pun tak apa. Ada research paper saya tolong buat, ada thesis saya tolong alter, sebagainya. Sila, pergi. Kita boleh design benda tu. Cik, tengok sini Pak, dia memerlukan leadership, kena kerja dalam team. Kemudian kena kerja ikut deadline. Oh, gini kena kerja ada time. Okey, pergi join event. Jangan join club, join event. Event kenapa? Event ada timeline, ada date. Okey, kena ada peserta macam ni. Kena buat Gantt chart, kena buat project management, kena urus team.
Okay, pecahkan deadline 1, 2, 3. You will get that particular skills. So anda boleh pilih skill apa anda nak dengan pilih penglibatan anda. So sekali lagi nak bina memang kena dengan exposure, tapi skill apa yang anda nak, you can design on your own. Anda boleh pilih. Hidup ni kita boleh pilih. Kita bukan pokok kan. Alright, so begitulah. Sangat-sangat membantu. Hidup ni bukan pokok kan. Okay, jadi kita boleh jawab soalan sikit tak? Daripada komen-komen. Okay. Daripada Chong Pei Kim. Sama tak etika kerja Japan companies dengan American companies? Boleh Cik Nick kongsikan sikit? Dahsyat soalan dia. Okay, baik, bukan pengalaman saya, pengalaman rakan-rakan saya yang bekerja di syarikat American dengan Japan adalah totally berbeza. American dia quite open dan juga dia punya freedom tu kuat sikit. Tapi dia sebenarnya dia berpunca daripada asal-usul generasi. Kalau kita baca lebih lanjutlah sejarah dan filosofi sebagainya, orang Amerika Barat mereka tanam jagung pula, mereka tanam gandum. Dan mereka menternak. So culture tanam gandum dan juga menternak ni dia tak sesusah macam culture orang di timur yang tanam padi. Padi lebih receh nak jaga. Kena jaga air, terlebih air rosak, kurang air rosak, kena ikut kena sepanjang tahun, tak ada musim. Tapi tanam gandum ada musim, menternak pun ada musim, pindah ragut rumput, relax kerja dia. So culture begitu telah mempengaruhi juga kepada corporate world. Di bahagian barat dia culture yang relax, freedom, dia monitor dan sebagainya. Di Japan timur kita ada culture kerja kuat, makan padi ni, makan beras ni, tanam padi, kerja kuat. So di Jepun kerja dia memang very intensif, sangat teliti. Tuan-tuan, saya pernah ada pengalaman rakan saya sebagai civil engineer, structure, integrity masuk dalam plan kerja dengan orang Jepun. Dia punya nak buat bangunan tu tuan-tuan, dia punya blueprint tu siap semua benda lengkap dalam lukisan, siap dengan skru berapa saiz, lokasi, tiang, diameter, lengkap sekecil-kecil skru lengkap. Kita kata skru ni tak payahlah, pandai-pandai lah kan, buat yang major je lah. Tak, dia detail blueprint dia. Detail, teliti. Mereka sangat-sangat kita sebut hardworking lah. Tapi anda kata pun hardworking, belum jumpa lagi, belum masuk lagi company Korea, lagi hardworking. Orang kata kerja sampai mati, macam kerja macam nak mati lah. Budaya je berbeza ya Cik Nick Sebab culture mereka berbeza. Walau bagaimanapun, sekarang kita kena faham bila mereka buka cawangan di Malaysia, contohlah Microsoft buka cawangan dekat Malaysia, itu yang anda jumpa open concept office. Ada gelongso, ada pool, ada snooker, ada free air lah. Itu tidak boleh nafikan. Biasanya yang bahagian western ada budaya tu. Untuk Jepun mereka tak ada sangat budaya open office, tapi mereka ada budaya yang sangat jaga klien, sangat beretika, sangat tepati masa, yang klien sangat suka. Sangat formal dan juga very polite. Ini budaya yang syarikat Jepun. Kalau nak tanya yang beza dua ni lah. So secara ringkas begitulah gambaran dia. Okey, terima kasih Cik Nick. Berbalik kepada tajuk kita pada hari ini ya, kalau kita lihat statistik pengangguran dalam kalangan belia ni semakin meningkat, apatah lagi diburukkan dengan pandemik COVID-19 baru-baru ini ya. Jadi selain daripada isu untuk belia-belia kita dalam mencari kerja, iaitu kita panggil job seeker, ya, ada juga belia-belia yang nampak satu sisi lain ya untuk mencipta sendiri pekerjaan mereka sebagai job creator. Jadi soalannya di sini, bagaimana ataupun tips kepada job creator ini, adakah tipsnya berbeza dengan job seeker dan apa keperluan ataupun ciri-ciri yang perlu ada dalam keterampilan seorang job creator? Cik Nick. Job creator menarik. Okay. Kalau kita buat lagi sekali survey, nak tahu juga pendapat audiens kita, boleh ke Puan? Boleh. Kita punya audience spotting. Audiens kita pun sangat responsif, menarik. Terima kasih tuan-tuan dan Cik Puan. Kalau tengok pada slide, saya tanyakan job creator ataupun kita sebut sebagai entrepreneurship, keusahawanan. Ini adalah statement yang keluar daripada satu organisasi, dia buat survey jugalah, saya ambil soalan survey yang sama, iaitu keusahawanan adalah sebagai jalan akhir untuk anda teroka kalau susah sangat dapat kerja. Apakah anda setuju ataupun tidak setuju?
Okay, mari kita ambil masa 1 minit boleh untuk tengok respon rakan-rakan. Kita punya viewers kita, kalau boleh respon kepada soalan panel kita, adakah menjadi seorang job creator ataupun usahawan itu merupakan jalan terakhir kalau kita tak mendapat pekerjaan lain? Silakan. Ramai yang kata true. Tuan Ada yang Zuraimi, setuju Puan Nur Syafiq. Okay, baik. False yang Puan Sorfina kata panjang E dia. Okey, ramai lagi yang menyokong. Ramai yang true, yes. Okay, Terima Mr. kasih Alif atas tu call. respon. Well done. Okay, baik, menarik. So kuat balance lah kot. Yang true dengan false ni, ada yang kata false, ada yang kata true. Baik, suka untuk saya tekankan di sini, kalau anda berniaga, jangan sekali-kali pelekehkan orang yang makan gaji dengan alasan red race lah, kebebasan lah. Nope, tak ada istilah tu. Happiness is happiness. Your own happiness is in your own way. Jangan compare dengan track orang lain. Kita marathon, kita punya marathon. Jangan compare lah kita dengan orang lain. Minat kita tak sama dengan dia. Background family kita tak sama dengan dia. Kita mungkin family susah, dia mungkin family senang. Kita mungkin keluarga terdedah dengan entrepreneur, dia mungkin keluarga terdedah dengan makan gaji. So jangan compare, jangan downgrade. Itu rule pertama dia. Tak ada mana lebih mulia, tak ada yang mana lebih mulia. Yang memuliakan adalah takwa. Cik. Okay. So sebab isu ni berlaku. Macam mana tuan? Dia ada satu tip, jangan kritik komen dan compare. Kritik, komen, compare. Jangan buat benda tu lah. Okay, baik. Kita kena faham, kalau kawan kita nak berniaga, support. Kawan kita nak kerja, support. Sebab mereka ada kita masing-masing. 100 orang bekerja dalam syarikat, bukan 100 orang ada misi peribadi yang sama. Tak pun, mustahil. Alright, semua orang ada misi masing-masing. Orang umur 40-an dia nak stabil, nak keluarga. Orang umur 20-an dia nak duit, dia nak pengalaman, nak fun. Orang umur 30-an dia baru nak stabil, nak explore investment sebagainya. So matlamat kita berbeza. Orang baru ada anak 1, lain pengalaman dia. Nak enjoy fatherhood, motherhood. Orang dah anak 4, tak ada dah. Dia dah biasa dah, dia nak stability untuk bagi support sekolah. So jangan sekali-kali compare dan downgrade orang yang berbeza pendapat. So true, false tak ada masalah. Cuma suka untuk saya kongsi di sini, dalam negara kita masih lagi kekurangan, pertama skill, TVET dan sebagainya, STEM. Kedua adalah kita kurang lagi job creator ataupun entrepreneur. Sebab itu dengan izin PM yang ke-7 lancarkan satu dasar keusahawanan negara 2030. Dasar keusahawanan negara, kalau ingat lagi lah. Dan dasar itu sangat bagus untuk melonjakkan, membuka inisiatif untuk orang jadi usahawan secara digital ataupun bukan secara digital, offline. So usahawan bukan sebagai last resort bagi mereka yang minat usahawan. Bagi mereka yang memang aku tak minat usahawan, dia akan jadi last resort bagi anda. Okay, so mungkin contoh hilang kerja sekarang, apply kerja susah 2-3 bulan menganggur. Okay, monthly commitment, duit kereta, duit rumah, anak sekolah, siapa nak bayar? Terpaksalah buat kerja entrepreneur ni. Memang itu akan jadi last resort. So dia tidak ada betul, tidak ada salah. Dia adalah betul untuk situasi anda. So kalau nak kata job creator, memang dia adalah satu peluang yang sangat luas tetapi tak ramai yang teroka. Kenapa? Dengan izin, pendedahan itu kurang. Walaupun didedahkan pun mungkin didedahkan dengan seminar-seminar bisnes yang kecoh di sana, sifu-sifu di sana. Saya tidak recommend dan saya juga tidak menafikan. Tapi saya suka untuk sebut adalah, saya pernah nak cari student marketing, buat sales, buat marketing. Bila tanya, apa marketing yang anda buat? You buat sales, you belajar bisnes. Okay. Apa bisnes you buat? Saya buat FB ad, saya buat bisnes ni. Okay, ada syarikat? Tak ada syarikat. SSN tak pernah register. So macam mana you buat bisnes? Berniaga sambilan. Oh, okay, itu pelik sikit. So saya terpaksa kongsi di sini. Bisnes bukan bermula habis belajar, buat bisnes 2-3 bulan jalan bisnes. Tak. Bisnes perlu bermula, kalau anda betul minat bisnes, anda dah mula sekolah rendah, sekolah menengah lagi. Anda dah join koperasi, buat bisnes, menjual krepek walaupun orang tak suruh. Itu jiwa bisnes entrepreneur biasanya. Dia tidak boleh bermula dengan 2-3 bulan pergi soft skill training terus jadi entrepreneur. Tak, jalan dia panjang, cara fikir dia berbeza. Orang entrepreneur ni memang tak sama cara fikir dia dengan orang yang bekerja. Totally different. Saya bekerja dan bila saya buat bisnes pun memang ada certain common sense tu tak sama. Cara fikir tu tak sama. So kita tak boleh, memang sentiasa bertembung. Apa pun, contohlah pandemik COVID-19. Orang bisnes fikir apa? Macam mana nak sustain bisnes, macam mana nak bayar gaji, macam mana nak operate. Pertama, macam mana nak bayar gaji staff. Makan minum sendiri, okey, itu nombor 2 biasanya.
Kalau orang bekerja, anda fikir tak syarikat kita boleh operasi ke tak? Kita akan fikir, dapat gaji ke tak ni? Berapa banyak kena potong ni? Nanti kena AL, nanti nak kena VSS, nanti ada NSS. Kita akan nampak aspek berbeza. So kita tidak boleh compare. Walau bagaimanapun, saya sangat sarankan di sini untuk bagi mereka yang ada minat berniaga, tolong explore daripada awal lagi. Kalau minat berniaga, register SSN, boleh register online pun. Bayar berapa puluh ringgit je. Bukan account bank sebagainya. Itu kalau yang minat. Kalau yang minat tetapi kerana keadaan COVID sekarang ni, dia terpaksa sebab dia nak survive. Macam mana Cik ni? Last kali dia akan jadi seperti, yalah, di kalangan Malaysia, rakyat Malaysia normal berlaku benda ni. Dia berniaga 2-3 bulan, nampak drop sikit, dia tutup. Dah lingkup. Macam mana? Okey. Sebab itu saya sebut jiwa dia adalah bukan jiwa keusahawanan. Dia akan berniaga untuk support income bulanan. Untuk support komitmen bulanan. Untuk sustain, maintain, mungkin bukanlah, mungkin orang bisnes ni biasanya, kenapa bisnes tak jadi? Buat 5 bulan, nampak tak syok sikit, berhenti. Buat 5-6 bulan, nampak bisnes lain meletup lah, Dobi meletup. Okey, buat Dobi pula. So biasanya kita stay, walaupun jual kacang ke, stay 5-6 tahun, jual tekstil ke langsir ke, stay 5-6 tahun, dia akan jadi berjaya insyaAllah. Kita alter benda tu. Tapi bagi mereka yang bukan jiwa dia entrepreneur, saya faham lah. Objektif dia adalah untuk dapat dana. So memang tak ada masalah untuk dia buat 2-3 bulan dia pelompak. Jual ayam madu pula. 2-3 bulan okey buat affiliate pula. 2-3 bulan jadi ejen takaful pula. 2-3 bulan okey itu adalah difahami sebab objektif dia berbeza. Objektif orang job creator adalah entrepreneur, dia nak long term. Tak apa susah 5 tahun, nanti aku nak automatickan, aku boleh kembangkan staff, nak buka cawangan. Okey, itu mindset dia. Tapi mindset orang yang last resort, sebab tak jumpa kerja, sambil-sambil tu nak support keluarga, aku berniaga dulu, memang nak dapat income. So memang apa yang tuan sebut tu, kita tidak boleh salahkan dia. Sebab itulah method dia yang berkesan untuk dia. Alright, begitulah tuan. Okey Cik Nik, berkaitan dengan level sama ada fresh graduate ataupun yang telah lama graduate, apa yang menjadikan keutamaan, maksudnya daripada segi sama ada daripada segi work experience ataupun soft skill ataupun hard skill ke yang menjadi keutamaan kepada majikan pada hari ini? Okey, macam saya sebut tadi, keutamaan majikan bagi fresh grad adalah memang pergi kepada soft skill lah, attitude dia. Yang kedua adalah work experience, yang ketiga adalah technical skill. Walau bagaimanapun untuk orang berpengalaman, nak tak nak, you have to go to work experience. Especially makin lama anda dalam industri, anda biasanya akan jadi makin specialized. Makin specialized, specialty anda itu akan diperlukan, biasanya makin specialty, makin dalam ilmu anda, makin deeper your knowledge, makin mahir dalam sesuatu bidang, di situ juga anda akan mula create demand, anda juga akan mula dibayar dengan compensate accordingly lah, dibayar mengikut kepakaran. Itu dua situasi berbeza. Oleh itu, graduan yang mula melangkah masuk dalam industri, jangan jadikan salary benefit sebagai indikator utama. Jadikan skill, pengalaman kerja, networking sebagai indikator utama untuk pindah kerja, pilih kerja, lompat kerja sebagai decision making factor. Sebab kalau anda pilih salary tuan-tuan dengan izin, kita ambil gambaran anda. Kerja sekarang dekat company A, tiba-tiba datang company B bagi gaji. Gaji kau berapa sekarang? 3,000. Okey. Kau ada pengalaman berapa? Setahun. Okey, aku offer 3,500 nak lompat. Kita lompat sebab gaji. Dekat company B, kita kerja 3,500, datang company C pula, aku offer kau 3,800, nak lompat. Kalau kita jadikan gaji sebagai indikator untuk kita lompat, percaya tak percaya, kita tak akan lawyer pada syarikat tahu kita tak akan lawyer pada syarikat tersebut. Kenapa? Dia akan lompat mana gaji yang ada. Lagi tinggi dia lompat. Tapi kalau kita lompat, kita pindah, kita buat keputusan, saya mencari pada syarikat tuan, saya nak jadi dalam tempoh 5 tahun, saya bagi nak jadi IR contoh, professional engineer, ataupun saya nak jadi chartered accountant. Saya nak sambung master dalam tempoh 5 tahun. So saya perlukan skill-skill begini yang saya percaya syarikat tuan boleh sediakan. Dan position ni akan memberi saya pendedahan tersebut, boleh jumpa saya orang yang sepatutnya. So syarikat akan percaya anda boleh beri performance, anda sendiri pun akan perform. Sebab anda bekerja bukan sebab gaji, your motivation is something else. Alright. So kalau tanya saya, graduan masuk umur 20-an lah, saya ambil nasihat Jack Ma. Okay. Umur 20-an adalah untuk explore, belajar, buat salah. Orang kata bodoh pun tak apa sebab muda lagi.
orang kata maki-maki marah sikit, tak apa sebab muda lagi. Nanti kita umur 30-an orang maki, kita terasa dah tua kan. So umur 20-an adalah fasa untuk kita buat salah, belajar, mistake, explore, go for 20-an. Umur 30-an adalah untuk kita cari kita punya specialty, niche apa. Umur 40-an adalah mula untuk kita stabil dan sebagainya. Umur 50-an adalah untuk kita educate young generation, untuk kita tinggalkan legasi, bangunkan generasi yang baru. So itu pesanan Jack Ma yang saya kira saya kongsi sini, yang saya kira saya sangat setuju lah. So, sebab graduan sekarang dia compact, fresh grad gaji berapa? Seronok oil and gas 3,500, Petronas bagi 4,000, jom oil and gas lah. Bukan begitu indikator dia. Okey Cik Nick, Tuan. bagi belia-belia yang telah pun diterima bekerja, kalau ada tips-tips bagaimana cara untuk belia-belia ni, boleh kita panggil eksekutif muda dan sebagainya, untuk kekal berprestasi tinggi dalam organisasi yang dia join, yang untuk nak berprestasi cemerlang dan menunjukkan ciri-ciri yang baik dalam organisasinya, ataupun dalam erti kata yang lain untuk menjadi seorang pekerja yang profesional. Kalau ada tips yang Cik Nick dapat kongsikan. Tipsnya, okey baik. Soalan ni rasanya kalau Puan Hayati pun boleh kongsi, Tuan pun boleh kongsi ni. Alright. Tak apa, kita nak bagi orang yang lebih layak nak cakap. Betul. Okey baik. Pertama sekali adalah kita kena tanya diri kita, iaitu kenapa kita buat, why? Kenapa anda kerja? Dia akan balik kepada mission statement lah. Kenapa aku kerja? Kenapa aku buat benda aku buat? Kenapa aku nak kerja cari duit? Kenapa aku nak kerja bina susah ni? Kenapa aku nak kerja aku pulun habis-habis? Kenapa? Why? Sebab dalam hidup ni jangan komplain pasal penat. Dalam hidup ni jangan komplain pasal leceh dia ni, tak faham orang buat kerja. Jangan komplain, dia ni suka komplain mengumpat asyik main politik office je. Dia ni suka kipas Dia ni suka ambil kredit Jangan komplain benda tu. Kenapa? Benda tu mana-mana syarikat pun ada, mana-mana organisasi pun ada, mana-mana persatuan kelab pun ada. Pergilah mana-mana, dalam keluarga pun ada. Tak payah sembang tempat kerja. So anda kena tahu, penat pasti penat, tapi kita nak dia berbaloi. So tanya balik, apa yang kita nak dengan kerja ni? Apa yang anda nak sebenarnya? Why do you work? Why do you do what you do? So rujukan yang bagus adalah baca buku daripada Simon Sinek, adalah tentang Golden Circle. Kenapa kita buat apa yang kita buat? So tahu kenapa, why, itu dulu. Kedua adalah kenapa anda buat tu kecil ke besar? Kalau anda fikir kenapa kerja untuk untuk cukup makan, boleh beli kereta, kahwin, ada anak-anak, tanya saya, itu masih lagi kecil. Dengan izin saya ambil inspirasi daripada kita sebagai orang Muslim. Kita kerja tunggang langgang sampai tengah malam, korban masa dengan family, hujung minggu buka laptop online daripada rumah. Tiba-tiba dapat gaji 2.5% kena bagi kat orang lain, iaitu bagi zakat. Itu usaha kita, kenapa kena bagi zakat 2.5%? Sebab dalam agama pun ajar ada hak untuk orang lain. Ada, kita kena contribute pada orang lain. Oleh itu, why yang bagus, why yang besar adalah ada why untuk contribute pada masyarakat orang lain selain daripada diri sendiri. Kalau tuan-tuan, cik puan baca cerita kartun anime lah kan, biasa baca Naruto ke ni, biasa tengok Naruto ke One Piece kan, hero dah kalah dah, tiba-tiba kawan dia datang bagi semangat, ada kuasa baru, which is elemen yang diterapkan dalam cerita kartun sebenarnya adalah elemen why lah, kita contribute pada orang lain, dia automatik ada energi yang berbeza. Sebab itu agama ajar kita doakan kawan tanpa kawan tahu. Kenapa? Malaikat aminkan balik. Sebab apa? Dengan kita menyumbang pada orang lain, masyarakat, komuniti sebagainya, the benefit will come to us. Dia akan return balik pada kita. So kalau anda bekerja, ada mission nak sumbang balik, nak sumbang pada negara. Sebab itu saya suka pergi IPT. Kalau saya pernah awal tahun bulan 3, bulan 2 saya tour Universiti Awam seluruh Malaysia. Tapi tersangkut setengah jalan sebab COVID kan. Tak sempat habis tu. Okay, baik. Saya akan terangkan iaitu setiap individu menyumbang pada negara. Jangan salahkan orang lain, negara masalah ke negara ni. Why not you become the solution? Sebab sekarang ramai orang takut cadang idea, takut nanti kena buat banyak kerja. Apa salah banyak kerja? Soalan dia banyak kerja. So apa? Penat. Penat bukan soalan dia adakah berbaloi? That's come back to the question lah. So dengan di sini kalau saya boleh kongsi dua lah. Siapa why anda and is your why good enough or big enough? So itu motivasi saya. Kalau orang kata motivasi kena tengok video, tak.
Itu bukan motivasi. Itu mungkin kita nak ada dapat semangat, tapi motivasi dia sepatutnya anda boleh self motivate. Anda rasa malas hari ni, anda boleh lawan rasa malas. Anda tengok video ke, anda bercakap dengan diri sendiri ke, monolog ke, because anda ada target. Motivasi ke tak ada motivasi ke, target mesti capai. So saya kira itu bukan motivasi kot, itu adalah inspirasi. Adakah maksudnya Cik Nick, motivasi itu based on experience? Nak sebut motivasi based on experience saya pun tak berani nak cakap macam tu. Sebab tadi Cik Nick cakap kalau kita tengok video motivasi itu adalah lebih kepada semangat. Betul lah, untuk memulihkan semangat. Tapi kalau dalam keadaan realitinya, adakah motivasi itu based on experience? Pun tak boleh juga kita nak terjemahkan macam tu. Macam mana Cik Nick? Motivasi ni dia come and go sebenarnya. Ada hari kita rasa down, ada hari kita rasa kita rasa macam tak nak buat apa-apa kan. Ada hari malas kan, cheat day. So apa pun dia macam ni lah. Life ni dia macam kayuh. Kita naik kayak, perahu, kita kayuh sungai kan, melawan arus. Kalau kita kayuh, target kita adalah nak sampai hujung sana. So kita akan kayuh bergerak perlahan. Ada hari yang kita tak ada motivasi, kita kena kayuh tak? Kita tetap kena kayuh. Kalau tak, kita berhenti kayuh, kita akan hanyut ke belakang. Akhir sekali kita akan mula daripada garisan permulaan. Lepas tu hari Isnin kita kayuh balik. Hari Jumaat kita berhenti kayuh. Start daripada permulaan. Sebab itu life bekerja tak pergi ke mana. Start daripada ulang alik benda sama, tempat sama. So kalau nak kata ada motivasi ke tak ada motivasi ke, set up ada punya why, target tu, letih ke penat ke capai. Kalau penat, okey rehat sekejap. Tak berhenti kayuh, dia rehat sekejap. And then kayuh tetap jalan, mesti sampai. Cepat lambat je. So saya suka istilah tersebut lah. So apa pun yang kita buat, motivasi tak motivasi, anda boleh cari sendiri. Jumpa parent minta pesanan ke, ada orang call mak dapat motivasi. Ada orang luah perasaan dengan pasangan dapat motivasi. Ada orang video call dengan anak motivasi. Kenapa? Just to keep you going. Asal yang penting adalah target lah. Mission kita. That is much more important. Alright? Itu saja. Okey Cik Nick, boleh kita kembali kepada soalan daripada penonton kita. Kita ambil satu ni. Okay. Daripada Mariam Kamarudin dia tanya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Memandangkan musim pandemik ni setengah syarikat terjejas, maka apakah relevan gaji untuk kita nego dengan syarikat kecil hanya untuk fresh graduate? Berapa gaji nak bagi pada mereka? Okey. Saya okey baik. Benda ni aspek dia besar lagi sebenarnya. Okey baik. Dari segi pihak konteks pekerja fresh grad, saya tak boleh nafikan memang antara apabila anda buntu nak apply kerja, last resort anda buat adalah rendahkan gaji. Dan secara sedar tak sedar, bukan anda seorang je buat macam tu, ramai buat macam tu, akhirnya jadi trend. Bila jadi trend, saya percaya akan ada syarikat employer yang ambil peluang ni. Rendahkan gaji, jimatlah kos aku kan. Kenapa tak bagi gaji rendah je kan? Okey baik. Saya risau bila trend tu berlaku. Okey. Dan juga satu lagi adalah kita sebut sebagai underpaid ataupun bekerja dengan gaji yang tak sesuai, ataupun bekerja, aku ada degree tapi kerja dengan level diploma, iaitu overqualified. Dari segi short term memang kita untuk survival. Fasa sekarang tahun ini untuk survival, silakan, tak ada masalah. Tetapi untuk long term anda akan sakit, komuniti keluarga akan sakit, negara akan sakit. Kenapa? Berlaku pembaziran kepakaran. Berlaku anda pakar, kita boleh utilize kepakaran anda untuk negara aspek begini, tapi anda kerja dengan benda yang tidak ikut kepakaran anda, yang orang lain boleh buat, you should contribute more. Untuk long term sakit. Saya tak tahu nak ajukan kepada siapa, mungkin agensi tertentu yang kena ambil perhatian benda ni, biasanya HRDF lah, iaitu kena perhatikan average median gaji dalam Malaysia supaya tidak teraniaya pekerja dekat Malaysia. Sebab memang trend sekarang, saya tak boleh nafikan, trend sekarang kalau tengok dekat job street kita apply, gaji average sepatutnya 2,500 fresh grad untuk position contoh adalah admin HR sebagai contoh kan, 2,200. Tetapi sekarang orang mula rendahkan jadi 1,800, 2,000, 1,900. Kenapa? Supaya aku nak dapat kerja, aku terdesak. Dan benda itu pasti majikan akan ambil yang rendah kan, takkan ambil yang tinggi.
Macam Betul. kita lah ada barang, jual gula dekat Maidin RM1, jual gula dekat kedai runcit 90 sen. Takkan nak pergi Maidin balik, pergi kedai runcit. Tiba-tiba Maidin balah balik 80 sen, mesti pergi Maidin balik. Begitu juga. Begitulah juga dalam situasi bekerja pun begitu. Walau bagaimanapun, ini adalah kena main level polisi lah. Kena ada pemekasan daripada atas supaya tidak teraniaya pekerja dan juga untuk long term negara tak rugi. So kalau kata dari segi gaji Cik Puan Mariam, saya mohon untuk alter method job search. Teknik-teknik cari kerja tu perlu betul. Jangan rendahkan gaji dulu. Apabila mereka minta nego gaji, anda kena tahu average gaji dekat Malaysia. Cara dia paling simple, Google je. Average salary in Malaysia 2020. Untuk jawatan apa? Anda akan jumpa banyak carian. Kelly Services, Job Street, Grab Malaysia. Dia siap gaji purata gaji, average gaji untuk lokasi bandar Keluang berapa, lokasi Kota Baru, lokasi Kuala Lumpur, lokasi Shah Alam, lokasi Kuantan. Dan juga industri, sektor ni berapa average, sektor ni berapa average. Okey, pangkat pula, pangkat fresh grad berapa, pangkat medium berapa, pangkat senior pula berapa, manager berapa. Sangat detail benda. So you need to know the average first and then anda boleh nego lah. Contoh average dia 2,500. Anda nego 2,400, 2,300 sebab terdesak, okey lagi lah. Tapi jangan nego sampai 2,000. Sebab saya takut dia jadi trend yang akan membahayakan masa akan datang lah. Itu saja. Okey, tak silap saya dalam plan penjana, kerajaan dah umumkan membantu golongan-golongan IKS dan PKS untuk membantu mereka punya staff. Kerajaan menanggung sikit pembayaran gaji yang itu mungkin Puan Mariam pun boleh rujuk pada plan penjana di bawah Kementerian Keuangan untuk kita berkongsi sama apa yang kerajaan inisiatifkan dalam menyelesaikan masalah pembayaran gaji antara majikan dengan pekerja. Okey, Puan Nurul, ada lagi yang boleh kita kongsikan dengan... Okey, saya tertarik ya sebab baru-baru ini saya ada baca tentang Jabatan Pengajian Tinggi JPT telah menggugurkan 38 program akademik di 19 universiti awam di seluruh negara kerana dikatakan tidak lagi relevan dengan kehendak industri dan juga kurang menjanjikan peluang pekerjaan kepada graduan. Jadi bagi graduan-graduan yang kita kata yang mempunyai kursus ataupun bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang rendah ini ataupun GE yang rendah ini, macam mana kita nak bantu graduan-graduan ini supaya dia tahu apa langkah-langkah yang sesuai ataupun yang strategik untuk dia ambil daripada peringkat dia belajar di universiti sekarang. Okey, baik. Soalan ni mencabar ni. Sebab dari segi aspek graduan, saya percaya graduan mahasiswa anda sudah dimomokkan dengan pelbagai benda, iaitu kena multi skill, kena well-rounded, tambah skill, added value, macam-macam dah. Tetapi ada untuk graduan, saya rasa mereka sampai, saya aktif juga di social media dekat Facebook, Twitter, IG dan sebagainya lah. Sampai mereka pun pasal sampai graduan pun, mahasiswa ni pun dah mula sampai level dah rasa bosan, fed up lah dengar asyik kita orang je kena macam ni kan. Sebenarnya dia lebih besar daripada tu. Saya pertama sekali saya boleh ucap bagus apabila kos-kos yang tidak perlu ni digugurkan. Benda ini sepatutnya berlaku setiap tahun. Kos-kos ni bukan setakat kos perlu di-review setiap tahun, tetapi silibus perlu di-upgrade setiap tahun, 2 tahun sekali. Jangan kata kepada saya silibus update. Maaf saya sebut terang sini. Tahun lepas saya turun di kampus Universiti Awam di Lembah Kelan, saya turun fakulti demi fakulti. Saya jalan kaki, saya ketuk pintu, jumpa dekan, timbalan dekan ijazah dasar, saya jumpa universiti di Lembah Kelang. Sebab itu saya berani cakap, sebab saya jumpa satu-satu. Right. Ada yang tak jumpa sebab tak ada yang set appointment tak dapat-dapat, ada yang jumpa, ada yang raih dengan baik sebagainya. IPTS, Universiti Awam saya pergi. Kenapa? Saya nak tahu ground root level, secara ground zero level apa isu sebenar. Sebab itu saya berani cakap ni. Silibus dengan izin tak semua updated. Oleh itu macam mana skill graduan untuk relevan dengan industri. So ini bukan salah graduan, ini perlu pelibatan pihak lain. Learn higher IPT kena mainkan peranan benda ni. Pihak yang lebih tinggi. Betul, lebih tinggi. Ini graduan punya out of scope ni, out of scope pada graduan. Tapi di pihak graduan, kalau orang kata tuan macam tu salah IPT, tak, jangan salahkan IPT. Kalau main blame game, sampai bila nak selesai masalah? Anda sendiri kena masuk dalam industri, aktif dekat LinkedIn, tanya orang industri untuk posisi yang anda nak, apa skill yang valid. Contoh saya ambil paling basic graphic designer, animation. Dekat IPT dengan izin ada lagi belajar Flash.
Flash sudah tidak digunakan dah sekarang. Saya kata okey, pergi dia belajar apa? Belajar CGI ke, guna AI ke apa? Okey. Dekat FPT aja tak ada ajar. Kenapa awak sebagai student tak suggest pada lecturer buat? Okey, lecturer tak nak buat. Okey, anda jalankan di bawah kelab. Pergi site visit kepada MDEC ke, Digital Durian, Didi and Friend ke, pergi visit Las Kopak ke. Pergi belajar dengan mereka. Okey, jemput penceramah luar, orang industri datang untuk bagi ceramah training. Itu inisiatif mahasiswa boleh buat yang kita sebut sebagai youth power dan sebagainya. Itu inisiatif yang IPT ada peranan dia, mahasiswa nak upgrade diri sendiri, anda ada peranan dia. Dengan izin jugalah, MPP pun kena mainkan benda ni. MPP jangan sekadar fight untuk benda kebajikan dan sebagainya. MPP kena bantu juga bahagian employability. Aspek salah satu view MPP kena nampak adalah employability. Kena macam mana nak equip mahasiswa skill apa yang valid. Okay, rather than buat event yang kebajikan lah yang paling utama sekali dan juga hiburan lah. So we need this kind of event juga. Itu komen saya kalau Puan Hayati tanya berkaitan gugurkan kos, saya kata sangat setuju bila dia sudah berlaku tak valid. Kalau nampak tak valid terus tukar, nampak tak valid terus update. Saya tahu dia susah sebab nak tukar silibus bukan benda main-main, tapi itulah untuk membantu jangka panjang graduan kita survive. Sebab untuk maklumat yang pengangguran 800,000, 700,000 ni adalah yang terbaru, tapi sejak 20 tahun lepas benda yang berlaku adalah 500,000 maintain 20 tahun lepas. Aku tak naik tak turun, fluctuate macam tu je. Tak selesai pengangguran. So kita dah nampak short term solution tak akan berlaku. Kita push graduan macam mana tak akan berlaku. Dia perlu berlaku di pihak lebih atas, di pihak policy maker. Sebab benda ni dah berlarut. 500,000 tu tak boleh orang nafi. Kalau tengok graf daripada Jabatan Perangkaan, 500,000 since 20 tahun lepas. So dia bukan lagi isu individu, dia isu yang lebih besar. Alright, itu saja. Macam seperti apa yang berlaku sekarang dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dah pergi 5.0 pun sekarang ni. Maksud Cik Nik sekarang dia perlukan penglibatan daripada pihak atasan lagi. Bukan kata graduan semata-mata kan. Sebab kalau ikut perkembangan macam IR 4.0 ni, segala pekerjaan-pekerjaan yang konvensional yang akan menggunakan tenaga manusia ni akan beralih arah kepada lebih menggunakan teknologi, internet, digital, AI dan sebagainya. Jadi berlaku perubahan drastik seperti ini, adakah generasi muda kita pada hari ini perlu bersedia sebab mungkin perkataan ataupun aspek minat itu boleh dipupuk. Mungkin ada graduan yang kata saya tak minat lah digital, saya tak minat designer. Tapi memandangkan perubahan ataupun pergerakan dunia yang berlaku pada hari ini, kita tak boleh sekat, tapi minat mungkin boleh dipupuk kepada generasi muda ni untuk lebih terarah kepada pekerjaan-pekerjaan yang kita katakan future job ni. Jadi apa persediaan mahasiswa ataupun belia hari ini? Right, itu soalan yang sangat bagus sebab sekarang kita dah jadi semua digital dah. Okay, tanpa menafikan ada kerja yang digantikan oleh robot teknologi AI ni, kena faham dia bukan semua kerja. Dia kerja pertama adalah skill job yang bersifat rutin, itu yang diganti. Okay. So mana kata siapa yang berpotensi untuk dikurangkan skop, contoh dulu 5 orang staff tinggal 3 orang staff je, dulu 10 orang staff tinggal 5 orang je, adalah low skill yang bersifat rutin. Contoh operator rutin, contoh mesin ATM, nak order counter makanan sebagainya, semua dah boleh automatic kan. Touch and go contoh, orang jaga betul, so semua boleh diganti. Tetapi secara sedar tak sedar, apabila kerja itu dikurangkan, akan terbuka ruang kerja yang baru. Contoh paling mudah lah, kalau touch and go, siapa nak maintain mesin tu? Kena ada technician maintain, peluang kerja yang baru. So dia akan membuka peluang-peluang kerjaya yang baru. Contoh, kerjaya yang baru memang kita tidak boleh nafikan sekarang, tetapi tidak ada kos dalam Malaysia. Yang kos ni tidak dikomersialkan, iaitu contoh social media manager. Benda itu perlu sebenarnya, social media manager. Contoh, iLead perlukan social media manager, nak post dekat FB, strategi dia macam mana. KBS perlukan benda tu. Dia belajar dalam marketing tapi tidak cukup khusus. Saya jumpa pelajar marketing, saya tanya banyak. Belajar terlampau surface, tak cukup mendalam. Dia perlu pengkhususan. Macam mana jadi social media manager, social media analyst, content writer sebagainya, content planner. Benda itu datang dengan pengalaman berada dalam industri, tapi belum ada khusus yang khas yang menawarkan bidang-bidang tersebut. Saya tak jumpa lagi, kalau ada tolong maklumkan. Okay.
So kalau yang hilang, betul yang hilang, tapi akan ada peluang kerja yang baru, dan untuk graduan saya kira anda kena ubah dan adapt. Dan untuk generasi baru, milenial ni, untuk berubah saya rasa bukan benda susah lah. Kita generasi dinosaur kot yang susah nak berubah sebab kita dah selesa. Kan, kita dah selesa. Tapi untuk generasi baru, untuk mereka explore benda baru tak ada masalah. Mereka ni technology savvy. Sekejap apps berubah, sekejap apps berubah. So they are comfortable with changes. Untuk generasi barulah. So nak tak nak, digital ni benda yang kena paksa, you need to adapt. Kita sendiri pun kena adapt. Macam sekarang semua jadi online dan sebagainya. So begitulah. Saya setuju dengan Cik ni dalam keadaan contoh COVID sekarang ni. Nak tak nak, contoh Makcik Kiyah tadi yang berniaga nasi lemak ke apa macam tu, nak tak nak dia kena masuk elemen 4.0 dalam dia punya perniagaan. Dia kena buka delivery Foodpanda. Kalau tak dia ketinggalan zaman. Okey, Cik ni sedikit lagi. Kalau kita nak mendesak dasar kerajaan ditukar dalam silibus pembelajaran di peringkat universiti ataupun di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, tentang bagaimana nak menceburi dalam bidang kerjaya selepas alam pendidikan. Mungkin proses tu memakan masa yang lama. Mungkin Career Cube boleh berkongsi sedikit pengalaman bagaimana nak mengikut arus peredaran semasa, sebab industri di luar dia sangat laju. Maksudnya perubahan tu sangat laju, terutama sekali dalam bidang teknologi. Kalau kita hari ini pakai iPhone 11, iPhone 12 dah nak keluar. Itu teknologi, dari segi teknologi. Tetapi dalam peredaran soft skill semasa juga akan berubah. Boleh dikongsikan bagaimana Career Cube selari dengan peredaran semasa menepati kehendak majikan pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih soalan tu. Soalan yang sangat menarik kepada tuan. Baik, kita kena faham, contoh saya ambil analogi, Career Cube adalah sebuah yacht, kapal yang kecil, motorboat. Kalau kami tengah belayar naik motorboat, yacht ni nak pusing kanan, tukar direction. Senang je pusing direction, pusing direction. Masa 1 minit pun tak sampai. Now, contoh saya ambil Kementerian Pengajian Tinggi, KBS, adalah umpama satu kapal kargo yang besar. Nak tukar direction, 1 minit ke? Tak. Dia ambil masa tukar direction, gerak sikit. Setelah 10 km baru berubah direction. Begitulah juga organisasi kecil dengan organisasi besar. Lepas tu dia kena berhenti kejap, Cik ni. Berhenti kejap? Sebab tu 10 km baru boleh berubah direction. Dia ada mesyuarat peringkat bawah, atas, bentang paper, patah balik dan sebagainya, bajet dan sebagainya. So, di peringkat Career Cube, kami adalah motorboat, kami tahu kehendak majikan, kami boleh adapt, kami boleh explore, kami boleh pergi laju. So, untuk makluman, e-learning, kami dah ada 3 tahun lepas dah e-learning ni. Sekarang baru orang catch on about e-learning kan. Kami dah explore 3 tahun lepas dah. So, nak bagi tahu kami boleh buat laju, tak ada masalah. Oleh itu, di peringkat jabatan yang besar, kementerian yang besar, kalau nak buat explore, kena buat pilot project. Ambil satu badan yang kecil, explore dulu. Buat dekat satu universiti awam, buka kursus baru ni, test market macam mana. Dia kena ada pilot project secara kecilan. Ambil test dulu 3 bulan, 5 bulan, dapat result, okay, present, baru kita ubah hala tuju ni secara besar. So memang nak tak nak dia tidak boleh buat secara mengejut, mendadak. Sebab hasil dia kita adalah, kalau tuan-tuan bekerja di bahagian kementerian sebagainya, dia melibatkan policy making kena negara. So dia risiko tu kita kena jaga betul-betul. So pilot project adalah antara benda yang kita boleh buat alter dengan laju. Apa mana kata pilot project? Small organisation, kecil-kecil jabatan, test run. That's how kami adapt. Sebab risiko pun tak besar, kita boleh ubah, manpower tak besar, birokrasi karenah tak besar, sekali meeting semua orang ada sekali kan. So jalanlah. Begitulah cara dia. Okay, Alhamdulillah, sangat bagus perkongsian. Jadi kita berbalik kepada komen. Saya rasa ada satu yang relevan di sini yang boleh kita berkongsi sama daripada Tuan Idris Makno, iaitu kerjaya pasca COVID-19 fokus pada IT dan digital. Nampak macam peluang kerjaya kurang. Justru itu kekal relevan. Beliau perlu bina digital skill dan berinovasi, bina peluang baru untuk kerja. Saya rasa dia lebih Tuan ni menjurus kepada persoalan kita tadi. Persoalan kita tadi. Peluang kurang tetapi lambakan
peluang di luar kurang tapi lambakan yang difokuskan kepada isu ni besar. Boleh sikit komen daripada Cik Nik? Fokus pada IT dan digital tapi peluang kerjaya kurang. Okey, baik. Peluang kerjaya kurang bahagian IT digital ni kenapa? Sebab kita kena faham yang adapt dengan digital sebagaimana ni adalah biasanya organisasi besar. Mereka ada bajet, mereka multinational company, large corporation. So mereka sangat laju untuk adapt dengan digital. Work from home budaya baru ni biasanya yang dimulakan adalah large enterprise, large company. Tetapi bagi industri kecil, sederhana, SME, small medium enterprise, kebanyakan masih lagi selesa dengan gaya tradisional. So untuk adapt ni disebabkan PKS biasanya dia mencabar sikit kalau nak adapt. Tetapi realitinya yang berlaku adalah 65% manpower, labor force dalam negara berada pada PKS. Hanya 35% sahaja berada pada multinational company, large company ni, large corporation. So bila kita sebut peluang pekerjaan, manpower berada dekat PKS ni. So bila PKS ni tidak sudi untuk berubah, sebab itu peluang pekerjaan bidang itu tidak banyak. Large company nak sumbang taruh mana? Dia boleh sumbang level 35% je lah. So 65% berada pada PKS. Sebab itu inisiatif daripada penjana MDEC offer sekian-sekian, buat sandbox innovation, nak rendahkan syarat-syarat untuk new teknologi. Benda itu sangat bagus untuk menggalakkan PKS ni explore bidang baru. Bila PKS explore bidang baru, teknologi baru, automatik benda-benda IT digital ni akan terbuka peluang dia kepada ruang-ruang pekerjaan. So saya suka tengok konteks ini iaitu dalam Malaysia Manforce berada 65% dekat PKS, perusahaan kecil sederhana, which is yang reluctant untuk berubah. Yang 35% berada pada large company yang biasanya adapt dengan culture bekerja yang sangat modern dan up to date. Open office concept, work from home macam PNB buat kan, permanent option, work from home sebagainya, rotation, flexible working hour. Itu large corporation, syarikat kecil masih lagi dengan gaya yang tradisional. So begitulah tuan. Betul. Saya sangat setuju dengan Cik Nik. Nak tak nak, oleh kerana di mesti pandangan pribadi saya di universiti saya percaya rata-rata yang berada dalam di universiti kebanyakan mereka yang berasal daripada luar bandar dan kalangan yang menganggur pun di kalangan luar bandar. Mungkin IT dan digital ini mereka yang fresh graduate dan terutama daripada luar bandar, kita percaya PKS, I2S pun daripada luar bandar. Mereka yang menganggur ini membantu kalangan PKS di luar bandar, makcik dia ke, pakcik dia yang berniaga untuk membantu sama membangunkan sektor ekonomi. Sekurang-kurangnya dia dapat mempromosikan new digital dalam kalangan perniagaan mereka. Contoh, pakcik-makcik dia tak tahu tentang penggunaan Facebook, IG dan sebagainya. Mungkin anak-anak atau cucu-cucu dia tadi yang bijak bab-bab ni mempromosikan produk IKS yang ada dalam kalangan pakcik dan makcik dia tadi. Itu salah satu inisiatif yang boleh diguna pakai mungkin. Okey, Puan Nurul ada sedikit untuk mungkin kita pun dah sampai hampir ke penghujung program ya. Jadi sebagai kesimpulannya, kalau kata dapat disenaraikan beberapa poin di sini yang dapat kita garapkan sepanjang hampir 2 jam kita bersiaran dengan Cik Nik ya. Tentang career roadmap ya kepada belia, mahasiswa ataupun masyarakat di luar sana, sebelum kita bekerja ataupun sebelum kita melangkah ke alam pekerjaan dan sebagainya, terdapat 4 fasa yang perlu kita tahu ya. Pertama sekali, fasa pertama untuk kenal diri sendiri, self aware. Okey, di sini kena tahu minat, kecenderungan, kelebihan, kekuatan dan nilai diri kita. Fasa kedua, market value, kita kena buat research ya, dengan pasaran yang pekerjaan yang ada sekarang. Yang ketiga, fasa ketiga ialah personal brand, ya, kita perlu tahu untuk menjenamakan diri kita. Dan fasa keempat, fasa pengalaman. Ya, jadi beberapa tips yang saya rasa penting untuk kita ambil tahu ya daripada poin-poin yang telah pun dibincangkan pada pagi ini ya tentang pentingnya dokumen sokongan. Saya agak terkesannya mungkin sesetengah daripada kita tak faham ataupun tak nampak apa itu sebenarnya dokumen sokongan.
yang kita faham mungkin surat sokongan semata-mata. Tapi sebenarnya dokumen sokongan itu lebih jauh daripada itu ya. Okey, kita haruslah luaskan jaringan, rangkaian, kita menambah baik soft skill, itu pun yang paling penting. Dan pelajar-pelajar ataupun mahasiswa ni seboleh mungkin menyertai pelbagai aktiviti kelab persatuan dan pelbagai lagi aktiviti yang boleh dibuat di IPT ataupun di universiti untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman sebelum melangkahkan kaki ke alam pekerjaan. Jadi untuk itu tak lengkaplah kiranya kalau kita tak mendengar rumusan ataupun kesimpulan secara keseluruhan daripada panel jemputan kita Encik Nick untuk dapat membuat kesimpulan keseluruhan tentang topik yang kita bincangkan hari ini. Silakan Encik Nick. Baik, terima kasih Puan Hayati. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak iLeap untuk inisiatif yang sangat bagus. Kluster Kerjaya kan? Ya. Yeah. Kluster Kerjaya, well done, satu inisiatif yang sangat bagus. Saya kira mohon teruskan, panggillah orang-orang industri sama ada luar negara, dalam negara untuk manfaatkan. Dan saya sangat sarankan di luar sana apabila berlaku COVID-19, sangat banyak individu, organisasi yang tawarkan bantuan untuk anda tambah skill, dapat info, explore minat dan sebagainya. Orang sekarang demi membantu, mereka buka dulu kos berbayar, sekarang kos tu dah jadi free. Macam MDEC buat dengan Coursera 2,800 kos digital. So tolong explore. Penjana pun sangat banyak inisiatif. Sebagai contoh untuk belia dekat KBS melancarkan IRIS saya tak silap. Yang portal centralized one stop center information. Anda kena pergi register dengan EIS Perkeso, iaitu portal pekerjaan negara nasional nanti. So benda itu akan jadi long term. So untuk hari ini pasca COVID, benda pertama saya mohon adalah pertama pergi baca penjana, tengok slide, tengok Telegram pun tak apa dah. Mana yang berkaitan dengan anda, apply. Mohon dapatkan bantuan, explore. Sebab kalau anda kekal pada level yang sama, saya sebut terus terang di sini, skill set yang lama sebelum COVID mungkin sudah tidak relevan. Mungkin anda perlukan skill set yang baru. Cara leadership yang lama sebelum COVID mungkin sudah tidak relevan. Anda perlukan cara leadership yang baru. Approach lama sudah tidak relevan. Mungkin tak relevan 50%. Lagi 50% anda kena update method approach yang baru. So you need to go for that one. Walaupun kita sudah bekerja, tak ada kerja, mencari kerja, graduan, you need to develop yourself consistently. Pertama. Kedua adalah everything di hujung jari. Apa berlaku di hujung jari, anda boleh dapatkan je. So dapatkan. Orang belajar ni, dia kena belajar sampai anda rasa anda bijak. Itulah tanda anda baru mula nak belajar. Sila cari info dekat internet, tengok video, tengok apa, sampai rasa anda bijak. Okey, bila dah rasa anda bijak, sila dapatkan mentor ataupun guru. Okey, itu masa anda, indikator ni, cara saya belajar lah, indikator, aku dah rasa aku bijak dah ni. Okey, itu indikator kena cari guru. Kenapa? Guru akan memberi anda pandangan yang jauh lebih tinggi. So, saya kira itu sahaja nak bagi tahu, kena explore, dapatkan bantuan, penjana banyak dan cubalah, saya tak boleh nak emphasize lah, ini peluang sangat banyak sekarang. Sebab saya excited sebenarnya, saya dah lalui 7 course e-learning waktu PKP baru ni, sebab free. Wow. Aku nak beli tapi kena bayar $80. Tak ada duit tunggu dulu. Okey, bulan depan $80, bulan depan $80. Tapi free buat 7 sekaligus, habis 7. Ni tambah lagi 2-3 biji nak try. Kenapa benda free orang bagi, kita pun memang menantikan. So sebab itu saya suka, bila kita upgrade, insya-Allah kita akan sampai satu masa kita akan upgrade kita punya value diri lah. Sebab the best investment adalah invest in yourself. Dan sebagai penutup, Cik Nick, apa Insta tuan? IG saya ni Akmal 00 ataupun pergi kepada Career Cube. Di sana berkongsi lebih aktif lah. IG, FB, YouTube, Twitter. Okay. Dan juga kalau mereka yang berminat, mungkin saya tunjuk dekat slide sini adalah satu kelas intensif saya buat lah kalau mereka berminat. Yang nak cari kerja boleh follow Job Search Masterclass. Ini batch yang kedua, batch pertama dah selesai dah. Dah ada yang berjaya dapat kerja dan sebagainya. Yang ini saya buka untuk batch kedua lah. Kelas bermula 13 Julai. Saya pulun seminggu, habiskan belajar. Belajar apa? Semua sekali. Resume, online present, interview, pulun semua. Anda boleh dapat recording, anda boleh dapat nota, 15 template resume, interview sebagainya, dapat semua. Sebab benda ni, kelas ni khas saya buat untuk bantu orang cari kerja pasca COVID.
Memang reka khas, update khas untuk zaman sekarang lah. So feel free untuk join. Cik Nik staff berapa ramai? Berbelas. Yang latest ni berapa belas Tapi inisiatif yang dibawa tu sangat-sangat membantu. Ya betul, Terima insyaAllah. kasih banyak Cik Nik. Okey, terima kasih Cik Nik. Dengan kesimpulan tersebut maka berakhirlah dia sesi dialog online bagi Kluster Kerjaya Aidit pada hari ini. Dimohon bersama tuan-tuan dan puan untuk menyertai sesi mengisi borang bagi melengkapkan kami sama ada orang nak komen ke, nak bagi pandangan dan pendapat. Setinggi-tinggi perkataan saya ucapkan daripada kami Nurul Hayati dan bersama saya Muhammad Safrin ucapkan terima kasih kepada Cik Nik, Ahmad Afif bin Nik Osman, perunding kerjaya profesional daripada Training Cube International Sdn Bhd. Terima kasih juga kepada penonton yang sudi bersama kami daripada awal pejam pelik pejam celik. Dah 2 jam Cik Nik kita bersama. 2 jam lah. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Nik. Sedikit saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan di luar sana. Beza antara orang yang berjaya dengan beza dengan orang yang gagal. Orang berjaya itu selalu mencari seberapa banyak ilmu. Tidak kisah ia dalam keadaan bagaimana, dia sentiasa terbuka untuk menyerap seberapa banyak ilmu yang ada dan lebih baik dikongsi bersama-sama dengan orang lain seperti Cik Nik. Manakala orang yang gagal pula merasa dirinya sudah pandai dan cukup ilmu. Segalanya dia tahu. Kebiasaan orang seperti ini, ilmu yang dia dapat bukan diserap dalam otak tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terima kasih sekali lagi daripada Cik Nik pada kali ini. Terima kasih sangat-sangat dan kita berharap selepas ini kita boleh berkolaborasi. Saya percaya perkongsian daripada Cik Nik sangat bermakna. Banyak lagi yang boleh kita... Betul, banyak lagi boleh digali. InsyaAllah. Bagaimana nak buat video resume, bagaimana nak buat resume yang terbaik. Saya percaya sebab saya follow Cik Nik ni di alam maya dan kita akan, insyaAllah selepas ini kita akan berkolaborasi, bekerjasama lagi antara Kericuk dengan Aidit KBS. InsyaAllah. Dengan itu pihak kami mengucap lagi sekali ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama kami selama hampir 2 jam. Kami mohon maaf segalanya yang tersilap di peringkat kami, sekiranya ada perkasa bahasa dan sebagainya. Kami mendoakan kalian semua terus berjaya dalam karier masing-masing dan terus menghadapi dunia COVID ini dengan terbaiknya dan ikut arahan daripada dan saranan daripada Kementerian Kesihatan. Untuk itu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nik. Semoga berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.